ada program iftar pada berapa bulan Mira? 26 hari bulan, yang mana kita akan invite juga kawan-kawan non-Muslim kita untuk sama-sama bersama dengan kita dalam majlis iftar yang insya-Allah akan dihadiri juga oleh Yang Berhormat Menteri Komoditi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada ucapan alu-aluan saya. Sekali lagi saya ambil kesempatan pada Ustazah yang datang pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama dengan kita insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi MC pun dia kata terus je insya-Allah. Okay. Jadi silakan Ustazah. Masya-Allah. Oh ganung ke? Oh ganung. Dah, bunyi ganung. Subhanallah. Ganu celup. Sebab duk ganung belum ni dek. Okey. Cubaan. Saya guna ni ya. Subhanallah. Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam puasa je belaka. Kan, lemah lembut. Memang saya dah agak dah. Kan, pejabat-pejabat syarikat seperti ni orangnya lemah lembut, sopan santun. Saya bagi salam lagi sekali, insya-Allah jawab dengan lebih rasa. Bukan adat tapi yang ibadat. Sebab salam itu adalah doa kan. Nabi SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala ibadah. Masya-Allah. Dan solat itu sendiri dari sudut bahasanya adalah ad-du'a. As-salah kalau cari dalam kamus bahasa Arab membawa pengertian ad-du'a. Daripada awal solat sampai akhir kita dalam keadaan merayu, meminta dan mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, himpunan doa-doa. Solat adalah rantaian doa, sama ada dari sudut percakapan, begitu juga dengan hati sedang berdoa, dan setiap perbuatan dalam solat, rukuk, sujud tu adalah satu bentuk permintaan. Kita kan kalau mengharap sangatlah, mungkin kita ada buat kesalahan yang sangat besar, tak tahulah kesalahan apa. Mungkin kita sanggup sujud pada manusia tu. Kita pegang kaki dia, tolong maafkan, tolong beri peluang. Sampai tahap macam tu. Maksudnya bukan minta relax, berilah peluang. Sambil berdiri dengan kata-kata begitu. Tetapi bagaimana kita dalam solat, rantaian doa kita bukan sekadar kata-kata bila kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sampai bergegar tubuh badan kita minta jalan yang benar. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan kami nikmat. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada orang yang pernah engkau beri nikmat syurga, nikmat kebahagiaan. Kita nak jalan yang Allah berikan nikmat. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau marah, ghadab. Bukan jalan orang yang engkau benci, bukan jalan orang yang engkau murka. Itu permintaan yang paling besar yang kita perlu minta, dan hari-hari kita minta, tapi minta tanpa rasa. Kita minta tu dalam keadaan kita memeluk tubuh. Kita tak buat apa-apa melainkan meminta. Tolong ya Allah, tolong. Tapi tanpa rasa kan. Kemudian daripada berdiri kita minta lagi dengan Allah sambil kita rukuk. Kalau kita tengok itu budaya orang Jepun, menghormati manusia lain dengan perbuatan seperti rukuk. Tunduk, hormat. Ketika itu makin tinggi penghormatan kita kepada Allah sampai kita tunduk. Dan ketika rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa? Tak jelas. Ataupun ni, nampak dia dah masuk masalah speaker. Macam mana? Komen tak jelas? Cubaan. Saya nak tanya, kalau orang sakit buah pinggang boleh puasa tak? Ni soalan-soalan dekat ni. Kalau dia boleh, bolehlah.
Kalau doktor kata bahaya, memang tak boleh, maka menjaga nyawa itu adalah kewajipan. Tapi perlu disahkan oleh doktor yang Muslim. Kalau bukan Muslim, tak kuatlah. Mesti disahkan oleh doktor Muslim. Paling kurang, kalau yang terbaik, paling kurang 2 orang. Doktor Muslim mengesahkan memang kalau puasa sekian-sekian. Bahkan mungkin ada cadangan daripada doktor. Minta maaf ya, saya terjawab soalan dalam ni. Dah jelas? Okey, dah jelas. Jelas ya suara? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi masa kita rukuk kan, kita menundukkan diri dan kita memuji Maha suci Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, azim, wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan segala pujian baginya. Lepas tu kita pun bangun dengan rasa sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Masa tu nak kuatkan hati kita, Allah sedang mendengar ni. Aku memujinya tadi, Allah mendengar. Kemudian kita tundukkan menghina diri. Masa tu kehinaan yang betul-betul sebab apa? Kita letakkan wajah yang paling mulia ni, yang paling kalau orang pukul kepala tu sensitif sangat lah. Kalau orang tonyoh ke. Tapi wajah yang kita jaga sangat ni, yang kita kata mulia ni, kalau tukar pun nanti yang ni pula tak dengar. Balik ramai view. Ha? Tak penting baca ni. Dek, ada spare tak? Mungkin ni bermasalah. Kenapa? Okey. Ada. FB lain ada. Macam mana? Okey. Minta maaf ya. Okey, itu mukadimah sebelum bagi salam. Sebenarnya saya nak sebut bagi jawab salam dengan subhanallah, dengan rasa ibadah bukan adat. Kan kalau adat kau lagi mana? Kau main nak kejap, ada cerita. Maksudnya soalannya tak ada nilai ibadah adat. Takut tak dapat pahala dan tak dapat apa yang kita doakan. Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bila kamu bertemu ahli keluargamu, ucapkanlah salam. Nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdiri jadi. Subhanallah. Ni ramai orang lelaki kat sini ya. Ramai dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 orang. 80 lelaki. Betul tak ni? Tak disambung kan buat lawak. Baru jadi akhirnya. Okey lah. Masya Allah. Sebenarnya kalau seorang lelaki betul-betul jalankan tanggungjawab dia sebagai lelaki, subhanallah, peranan dia walaupun seorang macam 10 orang, sebenarnya tanggungjawab orang lelaki sangatlah besar dan memberi kesan yang sangat hebat kalau betul-betul dia gempurkan. Sahabat-sahabat Nabi yang sama berjuang semua lelaki. Yang Rasul jadikan teamwork semuanya lelaki. Perempuan itu adalah pembantu selepas lelaki. Masya Allah. Dan Nabi suka memberi pesan terhadap lelaki, pelbagai pesanan. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang ketika di atas dalam perjalanan, ada sama-sama atas kenderaan. Kalau atas kenderaan duduk di belakang. Zaid bin Harisah, banyaklah sahabat-sahabat Nabi suka. Bila ada peluang je, Nabi meninggalkan pesan. Antara pesanan yang hebat Nabi tinggalkan kepada Anas bin Malik, bila kamu bertemu ahli keluargamu, ucapkan salam. Kenapa sampai begitu? Dan Nabi kata kamu dan ahli keluargamu akan diberkati oleh Allah. Cuba perhatikan dalam salam. Assalamu, salam sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu. Wabarakatuh, dan berkat Allah ke atas kamu. Bayangkan setiap kali kita berjumpa dengan siapa-siapa, ahli keluarga, jumpa kawan-kawan, bos jumpa anak buah jumpa bos, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Kita pun jawab Waalaikumsalam, ke atas kamu juga kesejahteraan. Dan kita tahu orang yang paling selamat di akhirat kelak hanya orang yang sejahtera. Sejahtera apa? Hati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga semua orang yang sabar. Sabar hadapi ujian, sabar hadapi kerenah orang sekeliling, sabar dengan ketetapan Allah, sabar dalam cari rezeki, sabar dalam menunaikan ibadah, sabar dalam meninggalkan larangan. Biasanya larangan tu yang kita suka. Apa yang diperintah Allah itu berlawan dengan kehendak kita manusia, nak banyak rehat,
nak banyak senang, nak jalan mudah dan sebagainya. Semua itu menuntut kesabaran. Dan mereka yang berjaya berjuang di atas dunia ini dengan semua tu dihadapi dengan sabar, akan dipanggil masuk ke dalam syurga. Lalu para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24, dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu, dan ini adalah tempat kembali yang terbaik. Allahu Akbar. Maksudnya Allah, para malaikat beri salam. Sebab itu salam ini syiar yang sangat hebat. Kalaulah syarikat ini membudayakan salam dan sentiasa ingatkan ketika berjumpa mesti bagi salam dan bagi salam penuh. Contoh, kempen bulan Ramadan, kempen salam penuh. Assalamualaikum titik. Tak nampak ustazah mendongak. Okey tak? Dah bunyi okey dah? Sebenarnya ni sebenarnya dia orang biasa tim media lain ni tak biasa. Ustaz mungkin boleh bantu. Okey. Kita dapat dengan ustazah ni. Okey. Kamu saya baik. Okey, subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan itu banyak perubahan yang berlaku. Sikap, akhlak, amanah hasil daripada doa salam tu. Tapi perlu diberi kefahaman dan tajuk kita bukan bab tu. Kalau nak ulas panjang lagi bab salam ni, memang boleh jadikan satu ceramah yang penuh bab salam saja. Dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak hadis Nabi berkenaan dengan salam, kisah-kisah bagaimana Nabi sangat suka memberi salam dan memulakan dulu walaupun Nabi top paling atas sekali. Sebab apa? Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan kalaulah kita bagi salam dan suruh jawab, macam saya bagi salam dan suruh jawab, saya dapat banyak doa. Tetapi ramai di kalangan kita tak rasa itu doa, dan itu hanya greeting, ucapan sahaja. Jadi Allah melihat jauh ke dalam hati kita. Kita ucapkan dari lidah saja ataupun dengan hati kita mendoakan. Masya Allah. Jadi bangun pagi kejutkan suami, Assalamualaikum bang, salam sejahtera ke atas kamu. Kejutkan anak-anak bagi salam. Jumpa kawan pejabat, perkataan pertama sebelum kata kau kenal apa lambat, kan? Kau lagi mana? Jumpa kali pertama doa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, macam nak ceramah kan? Kalau orang tu nampak kita niat nak membawang ke, menghadir ke, mengunyit ke, mungkin tak jadi. Sebab dah mula dengan satu doa yang sangat hebat. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak, kedudukan, pangkat, semua benda ni tak ada manfaat, tak boleh bantu kita, illa kecuali man atallah. Dekat MP lebih jelas ni, Ada masalah. kalau tak jelas juga ni Instagram, minta maaf ya, saya buat live sekali ni, ada yang hadir lebih kurang 2,000 lebih. Okey. Masalahnya jadi banyak. Okey, subhanallah. Macam inilah kadang-kadang teknikal tu berjalan lancar, kadang-kadang macam ni. Masya Allah. Okey. Jadi saya bagi salam lagi sekali. Tuan-puan okey tak ni? Saya takut tengok orang lelaki macam muka ketat je. Ada masalah dengan saya ke? Kan? Oh, mungkin bulan Ramadan kan, dia tengok depan. Okey, tundukkan pandangan mungkin kan. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-puan janganlah serius sangat, takut saya. Janganlah tak nampak mulut kan, senyum ke, marah ke. Jadi sebenarnya bila senyum boleh nampak mata sepek. Jadi walaupun tutup mulut kan, pakai apa ni, pakai mask, senyumlah juga ya. Time saya buat lawak tu gelaklah juga ya. Jadi tak jadi nombor 2. Support ya. Masya Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah, baru nampak macam sahur. Masya Allah. Tadi kan bos kata akan buat iftar. Berapa bulan? 26. Hari ni 19. Lambat lagi tu. Tapi apa ni, bukanlah tunggu tu baru iftar kan, setiap hari pun iftar. Tapi iftar sempena di pejabat ni kan.
Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Kalianlah penganjurnya, iaitu Malaysian Rubber Council. Malaysian Rubber Council, iaitu Majlis Getah Malaysia. Majlis Getah Malaysia. Ini under government lah kan? Ya, Ke semi? Government, full government. bawah Kementerian Komoditi. Bawah Kementerian Komoditi. Dan di hadapan saya adalah CEO-nya, iaitu Encik Muhammad Zainuddin. Oh tak, yang mana satu ni? Nurul Islam. Subhanallah, Encik Nurul Islam, Masya Allah, bin Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif yang dipanggil sebagai CEO, Encik Nurul Islam. Boleh saya tanya? Boleh, sir. Memang asal Islam ataupun Masa. memang asal Islam? Masya Allah. Tapi keturunan belah-belah Penang? Ya. Ya, keturunan mamak lah. Okey. Dan nama sangat unik, Nurul Islam. Kan kalau tak tengok bin mungkin kita ingat nama perempuan, Nurul Islam. Tapi sebenarnya memang nama itu sesuai juga dengan lelaki Nur, iaitu cahaya Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang muda sebaya dengan saya, tapi Allah pilih untuk diberi amanah sebagai CEO, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Majlis Getah Malaysia. Dan Encik Muhammad Zainuddin bin Jumaat sebagai pengerusi majlis tadi. Terima kasih ya, walaupun separuh jalan je. Okey, seterusnya Encik Izwan Zarik bin Muhammad Sapari. Tak ada, tak dapat hadir. Okey, dimaafkan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, dan semualah pegawai-pegawai kaki tangan, warga kerja yang hadir sama. Mungkin ada yang tengok online ya. Tak, memang semua dah datang kerja. Tapi yang ni saja Muslim. Separuh lagi non-Muslim. Oh, ada semua, Cina, India semua ada ya. Oh, Masya Allah. Jadi Majlis Getah Malaysia ni kerja dia apa? Membangunkan industri getah. Membangunkan industri getah. Masya Allah. Okey, kemas jawapan tu. Membangunkan industri getah. Saya bayangkan kalau getah-getah ni mungkin pejabat dia dekat hutan lah kan. Tapi di sini adalah bahagian pengurusan dan pentadbiran, membangunkan industri getah. Jadi kalian ni adalah orang harapan negara lah, wakil negara dan wakil rakyat untuk melaksanakan inspirasi. Kita antara pengeluar getah utama ke tuan? Dunia. Sekarang ni nombor 7. Dulu kita utama lah. Oh, dulu pernah jadi pembekal utama getah dunia. Sekarang nombor? Sekarang ni nombor 7. Kalau di peringkat upstream lah, maknanya Nore Getah ni kan. Ya. Getah-getah tu. Tapi kalau produk getah, kita antara yang besar lah dunia. Antara yang besar. Sarung tangan getah. Sarung tangan getah. Tayar? Tayar tak. Tidak yang Bukan yang besar. Tayar buat daripada getah juga kan? Ya, ya. Okey. Ikutlah Kak ada ni. Okey, lepas tu siapa nombor 1 dunia sekarang? Pengeluar getah nombor 1? Thailand. Masya Allah. Kita anggap macam Thailand tu dulu negara miskin, negara mundur kan. Tapi sekarang mata wang dia tu dengan kita bukan sama dah, lebih tinggi daripada kita. Dulu duit kita memang seronok lah kalau bisnes Thailand. Tapi sekarang macam dia pun tak pandang. Betul ke Encik? Tinggi dia dah? Betul ya? Okay. Itu Encik suami saya ya. Lepas tu macam-macam lah dia antara negara pertanian yang utama dunia juga. Tak tahu macam mana mereka sangat cepat, walaupun tengok dari segi hasil bumi kita lagi banyak. Kita bukan getah je, kita terlalu banyak lagi hasil bumi. Jadi mudah-mudahan kalian benar-benar memegang amanah, sebab bukan sekadar amanah kerja gaji bulan lalu dibayar. Amanah tu bukan sekadar dengan pihak kerajaan yang membayar gaji, tapi amanah tu untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab kita ada banyak penoreh-penoreh getah yang memberi harapan dan bagaimana nak naik taraf taraf hidup penoreh-penoreh getah, wallahu alam. Sebab saya kira 80% kot di kalangan kita orang Islam yang jadi penoreh getah, orang Melayu terutamanya dan sebagainya. Sebab kami NGO memang banyak di kalangan asnaf fakir miskin, mesti biasanya getah. Jadi mereka sebenarnya aset utama. Kalau mereka berhenti untuk menoreh, akhirnya penoreh-penoreh semuanya ambil daripada siapa? Siapa yang akan menoreh hasil bumi kita? Foreigner lah.
foreigner. Dah banyak dah. Ini isu yang kalian semua tahulah. Tapi sebab kami NGO direct dengan penoreh-penoreh ni kadang-kadang ya. Jadi mudah-mudahan kalaulah kalian rasa kalian ni hanyalah kecil saja, tapi peranan sebenarnya bila tengok lebih tinggi sangat besar, dan kalian adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di Majlis Getah Malaysia untuk membuat perubahan untuk masa depan anak-anak dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan semua tugas kita ni akan dihisap oleh Allah. Allah ya syahid yang maha menyaksikan, Allah ya hasib yang maha menghitung, Allah ya basir yang maha melihat dan sebagainya. Masya Allah. Ustazah berdebar ni dek, macam nak tumbang. Separuh kaki dia macam nak ni. Kenapa? Masih tak jelas? Dah jelas dah. Depan ni saya takkan ubah dah. Saya tak boleh bangun dah. Nampak macam nak tumbang macam-macam. Dik, rendah sangat tu. Tinggi sikit. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Banyak kitab ni bawa ni. Mungkin sampai tengah hari esok ni. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Hari ni berapa Ramadan? 7 Ramadan. Hari ni adalah 7 Ramadan. Sorry, sengit. Okey. Hari ini 7 Ramadan. Rasa cepat ke rasa lambat? Rasa cepat. Rasa sedih ke rasa suka? Subhanallah. Nampak sangat sedih tu. InsyaAllah. Sepatutnya kita kalau Al-Quran hari ini dah juzuk ke berapa? Ya, mungkin Ustaz CEO kita kata 8. Sepatutnya advance sikit lah. Paling kurang hari ni dah 7 juz. Tapi mungkin ada di kalangan kita baru 7 helai. Mungkin 1 juzuk pun tak habis lagi. Saya masa hari yang ketiga Ramadan hari tu saya ada pergi ke satu madrasah. Hari keempat Ramadan. Kemudian saya diberitahu ada beberapa orang anak-anak di situ dah khatam 2 kali. Masa 2 hari dah khatam. Lepas tu, bukan anak, sorry. Ada ustaz di situ yang memang kami kenal rapat. Dan memang kami masa sampai dengar alunan dia baca Quran. Dia kata, Ustazah, dah 2 kali dah khatam tu. Mungkinlah kita cakap, yelah tak ada kerja lain, baca Quran je. Cuba kita Sabtu Ahad, kita kan tak datang kerja, boleh berapa juzuk. Dan bagi tahu suami, bang, hari ini saya memang nak hibernate daripada kerja-kerja rumah. Dan saya tak masak, boleh tak? Berbuka hari ni kita beli. Sebenarnya boleh ni kalau nak buat. Dan saya sahur pun dah ni je. Saya nak jimatkan masa, saya nak baca Quran. Saya nak target hari ini dalam 5-6 juz. Agak-agak dapat tak? Kemungkinan walaupun kita kata kita tak datang kerja, kita duduk di rumah je, kemungkinan besar bukan mudah nak habis 6 juz, 7 juz. Ataupun 4, 3, bukan mudah. Maksudnya mereka tu bukan sebab mereka ada masa saja, tapi mujahadah sangat tinggi melawan mengantuk, penat, dan mereka sudah sampai tahap rasa manis baca Quran. Kalau kita baca 1 juz mungkin dah serak suara, tapi bagaimana Allah bagi mereka kekuatan baca walaupun sejam, 2 jam, 3 jam, tenaga, tak ngantuk, dan diberikan kemanisan dalam membaca Al-Quran tu. Kita mungkin baca masuk muka surat ke-4, ke-5 dah tak nampak Al-Quran dah. Dah macam tu dah. Suara pun macam dah serak dah. Kita belum melepasi tahap yang pertama. Mereka mungkin dah tahap keberapa dah. Sebab itu, kita tak boleh kata, tu alim ulama, tu orang hafal Quran. Memanglah. Ramai mana orang hafal Quran tak mampu pun nak istiqamah dengan Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kalaulah selamanya kita nak bagi alasan, kerja pejabat kot, macam mana baca Quran? Kalaulah kerja kita yang sepatutnya due date pada 15 hari bulan, tapi kita dah siap 11 hari bulan. Lepas tu kita baca Quran. Tiba-tiba CEO kita Nurul Islam tengok. Agak-agak dia marah tak tengok? Kamu ni baca Quran waktu kerja? Ataupun CEO kata, dia ni memang due date, memang awal. Tak apalah masa yang ada, lagipun kerja dia memang dah siap awal. Bagaimana kita masih ada lagi dalam budaya kerja kita? Sebab due date tu lagi tak due date, lagi tu tak siap. Tapi tak target awal sebab nak manfaatkan masa yang ada. Yang menjadi isu dan masalah, masa saya kerja dulu pun, saya pernah kerja government servant kan dalam 9 tahun. Saya berhenti pada tahun 2017. Sebab kerja hakiki tidak dilaksanakan dengan
efisien dengan betul-betul dan tak ada target, dan last minute baru nak buat siap dan sebagainya. Itu muhasabah diri saya. Akhirnya kita tak atur betul-betul pun dengan jadual ibadah kita. Dan yang saya perhatikan kebanyakannya institusi kerajaan, swasta dan sebagainya, kalaulah CEO ataupun bos tu faham bila bulan Ramadan, mereka memang bagi kelonggaran. Bila kerja dah siap, kalau nak baca Quran pun dia tak marah. Sebab ini tahu bulan Ramadan dinama juga, nama dia Syahrul Al-Quran, Syahrul Sab, bulan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ustazah, macam mana kalau bulan Ramadan je kuat baca Quran, bulan lain tak? Dan memang itu pun yang berlaku kepada alim ulama, kepada orang-orang soleh yang terdahulu. Bulan Ramadan berganda-ganda mereka membaca. Bulan lain tak sebegitu. Bulan lain memang khatam kerap juga, tapi bulan Ramadan berganda-ganda. Bahkan dikatakan ulama-ulama yang hebat, yang muktabar, bila bulan Ramadan mereka mengurangkan sangat sedikit kuliah-kuliah agama kerana memberikan lebih banyak masa dengan Al-Quran. Kalau orang berniaga, bulan Ramadan dia berhenti, tapi kita terbaliklah, bulan Ramadan beria-ria lagi berniaga. Kalau dulu, kalau bazar masa belum PKP, ramai mana orang yang berniaga bazar Ramadan, bukan sekadar tak solat tarawih, tapi mereka melalaikan solat maghrib, solat isyak, maghrib berada di tapak lagi. Sepatutnya bulan Ramadan sebelum itu mereka dah buat macam-macam usaha cara, bukan nak sebut mereka je lah, kita. Bahkan saya jumpa ada beberapa orang, Masya Allah, bila bulan Ramadan unpaid leave setiap tahun, hampir setiap tahun kerja kerajaan. Bila saya tanya kenapa unpaid leave, saya dah siapkan, saya dah bagi tahu awal-awal bos yang akan unpaid leave bulan Ramadan. Dan saya dah standby lah gaji sebelum itu untuk bajet raya, bajet Ramadan, bajet sekian-sekian. Sebab saya nak bagi tumpuan iktikaf, nak habiskan khatam 3, 4, 5 kali. Jadi itulah usaha yang dibuat. Memang saya jumpa depan mata saya beberapa orang yang begini. Dia punya plan untuk Ramadan sangat hebat. Ada orang ada tabung Ramadan. Dia akan pecahkan tabung tu untuk bulan Ramadan. Bukan bermaksud dia tak menderma di bulan lain, dia derma. Tapi dia ada tabung khas yang mana dia kata sebab dia tengok kalau dia tak buat macam ni, bila tiba bulan Ramadan sedekah dia sedikit. Sebab dah lari bajet kepada raya, lari bajet sekian-sekian. Jadi dia ada khas tabung yang akan dia pecahkan di bulan Ramadan supaya sedekah di bulan Ramadan lebih banyak daripada sedekah sebelum Ramadan. Masya Allah. Tapi kita ni kan bersedia untuk bertemu Ramadan biasa-biasa saja. Kita mungkin lebih banyak buat persiapan untuk raya berbanding Ramadan. Walaupun kita kata ya sedih Ramadan nak berlalu. Masuk hari yang ke-7, dah rasa dah, ya Allah dah 7 hari. Dan mengharapkan Ramadan itu berlalu dengan perlahan. Tetapi ia tidak beza kecuali orang yang membezakan Ramadan. Waktu tak akan membezakan. Masya Allah. Tapi syukur Alhamdulillah hari ini, dengan arahan daripada CEO, disambut pula dengan AJK, dengan staf, terus buat satu program majlis ilmu. Adakah ini kuliah pertama untuk Ramadan? Kuliah pertama. Nanti akan ada susulan kan? Jadi bila bos meminta buat satu program menghidupkan modal insan, sebab insan ni paling utama rohani. Yang kedua baru pergi kepada mental. Yang ketiga pergi kepada fizikal, kemudian pergi kepada emosi. Tapi yang membuatkan kita ini terus kekal hidup bertuhan rohani, bertahan dengan ujian rohani. Subhanallah. Dan roh ni kekal, start daripada alam roh. Ada ulama mengatakan sebelum kita berada di alam rahim, kita dah 30 tahun di alam roh. Ketika itu kita sangat taat kepada Allah. Kemudian kita pindah pula ke alam rahim. Kemudian kita pindah pula ke alam dunia. Semuanya dengan roh. Kemudian lepas mati kita berada di alam barzah pula, roh juga. Masa tu dah jadi tulang belulang, dah sampai berulat, sampai tak ada apa-apa, tapi roh masih kekal. Dan ketika ditiupkan angin sangkakala pertama, hancur semua, sangkakala yang kedua dibangkitkan semula dengan roh kita. Sebab itu, pembangunan rohani bagi seorang ketua, seorang bos, CEO ke pengarah ke apa, perkara yang paling utama bagi kita orang Islam. Rohani dibangunkan dengan ilmu, dengan iman, dengan peringatan-peringatan seperti ini. Saya pernah pergi jumpa satu syarikat tuan. CEO dia Muslim lah. Ni syarikat swasta. Dia punya penghasilan ratus juta setiap bulan. Maksudnya keuntungan ataupun perolehan.
ratus juta, 300 juta, 400 juta. Masa saya pergi tu PKP, lepas tu bila CEO ajak masuk nak jumpa secara personal, suami saya pun ada. Dia kata turun dah ni bila PKP apa dalam 200 juta. Kerugian 1 point, maksudnya ini bulanan. 100 juta ni bulanan bukan tahunan. Wow, orang Melayu kita hebat. Lepas tu bila saya tanya kan, bercakap-cakap dia kata, Ustazah, saya berkenaan prestasi pekerja ni, saya fokus kepada pembangunan rohani. Saya tekankan kepada pekerja saya hafal bacaan dalam solat. Apa kaitan memahami bacaan dalam solat ya dengan prestasi kerja? Saya mewajibkan staf saya ni memahami bacaan dalam solat. Dan juga saya memberi penekanan kepada staf ini untuk solat berjemaah, lelaki terutamanya dan perempuan pun macam itulah. Kenapa Encik beri penekanan untuk memahami bacaan dalam solat? Encik macam ni, yelah buat program tu, buat program ni. Kemudian adalah insentif-insentif tertentu, siapa yang tasmik bacaan dalam solat sekian-sekian. Padahal syarikat besar ni, gergasi ni, dapat untung ni. Dia kata, Ustazah, saya dapati dari segi akhlak, adab, prestasi kerja dan rezeki yang Allah beri berganda. Bila saya bagi fokus tentang solat. Saya pun sebut hadis Nabi, as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Ad-din juga memasuk hidup. Faman aqama, siapa yang menegakkannya, mendirikannya dengan betul-betul, faqad aqamad-din, dia sedang menghidup dan mendirikan agama dan kehidupannya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamad-din, dia sedang menghancurkan, dia sedang meruntuhkan agama dan kehidupannya. Subhanallah. Dia kata kalau ada seorang staf dia yang tidak solat, sudah tentu akan memberi kesan kepada kerja. Walaupun seorang, walaupun dua orang dalam ratus-ratus staf dia, dia dah rasa itu satu tanggungjawab yang berat. Dia bukan sekadar menjadi ketua untuk di dunia, tetapi ketua untuk bawa sama-sama satu syarikat untuk ke syurga. Subhanallah. Saya tak pasti rutin syarikat Majlis Getah ni macam mana setiap pagi. Kami di syarikat Hijrah Sendian Berhad, pagi tadi pun memang briefing dulu sebelum datang, wajib. Kami ada lebih kurang dalam 80 staf sekarang. Staf yang tetap, yang kita bagi ialah gaji apa, semua tu dalam 60 orang. Kemudian 20 orang tu part time pun sekian-sekian. Dan kita survive sendiri. Sebab syarikat swasta kan, survive sendiri. Bertanggungjawab setiap bulan mencari paling kurang 200,000 untuk cukup gaji APL SOKSO dan sebagainya. Rutin setiap pagi wajib kami baca Al-Quran dengan terjemahan 2 muka surat. Wajib. Semua staf berkumpul satu tempat, wajib. Kalau lambat saja sampai, mereka kena wajib masuk dalam satu tabung RM5. Tapi hari ini saya naikkan jadi RM10. Sebab nak wajibkan semua staf mesti terlibat dengan baca Al-Quran setiap pagi 2 muka surat dengan terjemahan. Kemudian baca Al-Maqsurat semua. Lepas tu ada tazkirah tak lebih dari 5 minit. Memang bergilir semua staff. Walaupun ada yang accountant, ada yang HR, ada yang sekian-sekian. Mereka boleh baca saja pun tak ada masalah. Saya nak kongsi sikit. Ada yang saya dapat daripada page Ustazah Asma. Contohlah. Berapa tip untuk Ramadan. Tak ada masalah. Sebab apa? Yang memberi peringatan bukan semestinya orang yang cukup syarat. Kita semua cukup syarat untuk beri peringatan. Sebab bila kita beri peringatan, kita dapat peringatan daripada diri sendiri. Subhanallah. Walaupun nampak ambil masa setengah jam setiap pagi. Biasa start pukul 8, dapat setengah siap dah. Tak lama pun bila dah biasa. Masya Allah. Yang sedang kita buat adalah sedang menyatukan hati sama-sama pekerja. Sedang menyatukan misi, visi, gerak kerja. Disatukan apa? Dalam satu pembangunan ataupun pengisian rohani. Yang lain mudah-mudahan Allah bantu. Beri ilham yang benar, Allah bantu. Allah bantu. Kalau ada yang khianat, Allah tunjukkan siapa. Kalau ada yang tidak jujur, Allah tunjukkan. Sebab apa? Kita mula hari untuk mencari rezeki sama-sama adalah dengan sama-sama bersatu dalam Al-Quran, bersatu dalam doa Al-Maqsurah, himpunan-himpunan doa. Sebab kita, walaupun kami bos, ada berapa orang, kita tak mampu nak mengawal anak buah, staf buat kerja. Betul tak buat kerja, betul tak cuci. Kita tak mampu, kita selalu keluar. Tetapi bila dilatih setiap pagi dengan Al-Quran, dengan baca Al-Maqsurat, akhirnya mereka merasakan majikan mereka yang sebenar adalah Allah. Mereka buat kerja adalah untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk dapat ganjaran. Tuan-puan yang hadir ni, yang lelaki ataupun yang perempuan, subhanallah. Setiap hari kalian keluar daripada rumah jihad.
dapat pahala yang sangat besar. Ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang keluar mencari rizki yang halal daripada pagi sampai dia pulang petang, dicatat baginya pahala jihad. Sebab itu orang yang meninggal dunia ketika mencari rizki antara tanda-tanda syahid. Tapi bagaimana dia cari rizki tu? Bagaimana cara dia bekerja? Bagaimana amanah dia dengan kerja? Semua itu berkait lah. Sebab itu jangan keluar istilah aku kerja teruk-teruk, pun bos bukan pandang pun. Kalau ayat ni keluar bermaksud buat kerja bukan kerana Allah, bukan mengharapkan ganjaran Allah. Tuan-puan sekalian, susah payah tuan-puan kerja ni, kalau harap dinilai dengan gaji, memang tak padan langsung. Pagi sampai petang kita bekerja cari rezeki susah payah, bukan nilai dia 3,000, bukan nilai dia 4,000, bukan nilai dia 5,000, 10,000 pun tak. Yang hanya mampu menghargai apa yang kita buat hanyalah Allah. Allah nak beri kita syurga. Tapi yang kita dapat 2,000, 3,000, 4,000, alhamdulillah, syukur. Sebab manusia selamanya tak akan mampu dengan apa yang kita ada dan apa yang bos kita ada, apa yang kerajaan kita ada. Saya nak sebutkan, kalau kita faham nilai mencari rezeki dan bekerja ini, kita tak akan berkira dan kita tak akan mudah putus asa dan kita tak akan kecewa walaupun tak dihargai, tak dipandang. Alah, buat kerja biasa-biasa je lah, kau kerja teruk macam mana gaji macam tu juga. Ini ayat yang tidak faham. Nilai mencari rezeki adalah satu ibadah. Pernah Rasulullah SAW tengok ada seorang lelaki yang tua sedang memecahkan batu di bawah terik matahari. Pecah-pecahkan batu, tangan dia dah kasar, luka-luka. Rasul tanya, apa yang kamu buat? Tengah bawah matahari, ketuk-ketuk batu. Hancur-hancurkan batu. Ya Rasul, aku mencari rezeki yang halal untuk keluargaku. Lalu Rasulullah pun berkata, hadza yadun la tamassahu narun abada. Tangan ini tak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Zaman tersebut, pecahkan batu untuk buat binaan dengan manual lah. Tapi di zaman sekarang guna mesin apa semua. Tuan-puan pernah borak tak dengan orang yang bekerja bawah binaan? Pernah borak tak pekerja-pekerja buruh kasar? Kami selalu borak. Sebab ada di belakang taman rumah kami tu buat pembangunan yang baru, buat taman baru. Dia orang boleh excuse tak daripada bos? Bos, panas lah, nantilah bila tak panas baru sambung buat atap ni. Panas lagi kena buat kerja. Kalau hujan, tu yang dia orang tak boleh buat kerja. Dan mereka tak boleh nak lari pun. Saya nak tanya orang perempuan kat sini. Mampu tak? Sedap berdiri sebenarnya. Berdirilah ya. Okey. Depan, awak buat je tegak sama Ustazah dan Ustazah takkan duduk dah. Tapi Ustazah tak nak mendongak gitu. Nampak lubang hidung saya besar. Daripada bawah, cubalah try selfie daripada bawah. Okey, tinggi lagi, tinggi lagi. Sama dengan muka Ustazah. Dek, kena tinggikan juga kaki dia. Ni boleh terbalik ni. Tinggikan je, biar sama. Okey. Sabrina ni sebenarnya dah biasa juga. Dia kekok lah ni. Dah lama tak buat. Okey, yang ni pula. Itulah. Takut terbalik kan, kangkangkan dia. Okey. Okey, subhanallah. Tu dia. Mana? Seorang lagi? Seorang lagi tadi tu mana? Encik. Tu habis tu kita punya CEO kita. Masya Allah. Okey. Sama. Sebenarnya kita ada tim media 6 orang, tapi semua tim media tak boleh turun sebab ada task yang lain. Jadi Sabrina ni dia kurang biasa sikit. Okey, subhanallah. Sebab saya yang nampak macam mana muka saya. Jadi tuan-puan mungkin kata Ustazah ni, Dik, sengit sangat tu. Nampak tak sengit? Jadi saya yang akan rasa tak selesa tu bila tengok situasi keadaan saya tu. Gitu kan. Okey. Dah. Masya Allah. Bukan apa, kalau saya duduk, kalau ada pentas, saya boleh kekal duduk. Tapi sebab jadi sama level. Itu yang saya nampak ada yang dah kaya, berada di alam lain. Kan, Masya Allah. Jadi saya kena bangun supaya membantu kalian supaya kekal berada di alam dunia.
Masya Allah. Jangan pindah lagi alam barzah ya. Okey. Kita sebut apa tadi? Macam mana? Cari rezeki tu kan? Cari rezeki. Betul, cari rezeki. Betulkan je lah ya. Okey, boleh jemput bangun semua? Tak cik, saya bangun seorang. Bangun sekejap. Masya Allah. Tuan-puan sabar ya, nanti kita akan bersama. Masya Allah. Tak apa. Baiklah, nak buat apa? Kita lompat bintang boleh? Bergegar kan? Bangunan bergegar. Okey, subhanallah. Sebab apa? Saya faham malam tadi mungkin tahajud qiyamul lail kan, tidur 2 jam saja. Lepas tu sahur pula makan kenyang. Kan pagi-pagi duduk dalam dewan ni duduk pula. Jadi kita nak refresh lah sikit. Masya Allah. Sekarang nak buat apa? Tangan ke depan dulu semua. Lepas tu buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Subhanallah. Buat semua ya. Dua-dua. Oh, dia buat sebelah tangan. Saya ni pegang mic. Aduh lah. Subhanallah. Kan? Okey, buka, tutup, buka, tutup. Okey. Sekarang ke sebelah kanan pula. Habis kanan, habis kanan. Macam tu. Buka, tutup. Dua-dua tangan, dua-dua tangan. Kanan. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Buat betul-betul. Rasakan jari-jari tu. Okey, Masya Allah. Okey, kiri. Okey, kepala semua gerak. Tengok semua. Ke sana. Kalau boleh pusing kepala ke belakang pun boleh. Okey, buka, tutup, buka, tutup. Okey. Sekarang boleh buat ke atas, ke atas, ke atas. Regangkan. Okey, ke atas, buka, tutup, buka, tutup. Masya Allah. Ini sebab PKP kan. Jadi kita biasa buat aktiviti tu urut orang sebelah. Sekarang letak tangan tabahu masing-masing. Okey, urut diri sendiri. Janganlah nak ngarap suami urut. Urut sendirilah. Urut leher-leher tu. Cekik diri sendiri. Subhanallah. Okey, insaf saya. Okey, jadi kita sebut apa ni, sambil urut-urut kita zikir sikit. Boleh? Masya Allah. Siapa tu? Hebat. Allah Akbar. Okey, kita zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, urut pinggang masing-masing. Pinggang. Okey, urut. Jumpa tak pinggang? Ada berapa lapis pinggang? Okey, subhanallah. Okey, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, nak duduk ke terus berdiri? Okey, duduk. Sebab ijma' ulama' suruh duduk. Masya Allah. Harap tuan-puan boleh bersama dengan saya lagi ya. Saya nampak orang lelaki mungkin fikir gaji lagi 2 hari ya. Jadi alamak, duit aku bakal habis. Sebab banyak sangat elang raya dan sebagainya. Saya tak lama dengan tuan-puan ni. Lebih kurang dalam 40 minit lagi kot. Jadi saya nak masuk sungguh-sungguh dah ni berkenaan bab Ramadan. Tuan-puan ada masalah apa ke, tengah duk mikir apa ke, tolong letak tepi sekejap. Tolong bagi perhatian pada saya. Saya memang attention seeker. Memang nak sangatlah orang bagi perhatian ni. Gila-gila nak perhatian. Ataupun kita panggil GP lah ya, gila perhatian. Saya bukanlah kata kalau orang tak bagi perhatian tu saya jadi macam tak semangat ceramah. Tapi saya rasa sangatlah rugi kalau kita dah berada di majlis ilmu, di taman syurga, tapi hati kita tak berada di sini. Lepas daripada ceramah ni kan kembali kepada dunia asal. Zahir nampak kita berada di dawat dewan ni, tapi batinnya, rohani kita berada di taman syurga. Itu hadis Nabi, bukan kata-kata manusia. Hadis Nabi ni maksudnya daripada Allah. Wahyu daripada Allah melalui hadis Nabi. Nabi kata, iza marartum bi riyadil jannah. Bila kamu nampak taman syurga, farta'u, maka kamu kena singgah, bukan duduk tetap. Siapa nak duduk sini walaupun dah habis, kena marah dengan CEO.
Balik buat kerja. Maksudnya duduk sekejap, maka singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di mana itu taman syurga? Hilaku zikri, iaitu majlis zikir, majlis ilmu seperti saat ini. Jadi majlis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat. Rahmat Allah turun dan para malaikat mendoakan. Kalau Allah buka hijab kita ni, mungkin kita akan duduk elok, tak sempat ngantuk sebab nampak ramainya malaikat. Tapi sebab itu alam ghaib. Kita tak rasa ini taman syurga sebab ia tergantung kepada hati yang hadir saat ini. Kalau rasa, bosanlah, lambatnya nak habis, kerja aku banyak. Tapi bagi yang merasai dengan hati, walaupun mungkin tak selesa, ni selesa dengan aircon. Kan? Kita perlu merasai dengan hati kita berada di salah satu taman syurga Allah di bumi. Mudah-mudahan Allah akan pilih kita berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Dan Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Hari ini mungkin sebab bos wajibkan. Bos wajibkan ke? Alhamdulillah. Kalau bos tak wajibkan volunteer saja, tuan-puan akan datang tak? Tanya selu-selu tu kan. Akan datang tak? Datang. Ya tuan, betul, subhanallah. Memang akan datang walaupun volunteer tak perlu datang, tak wajibkan pun. Datang juga. Subhanallah, alhamdulillah, hebat Majlis Getah Malaysia. Memang bergetah. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi saya dapati banyak majikan memang perlu wajibkan. Dan tuan-puan sekalian, kalau pun ada yang datang sebab diwajibkan dan terpaksa, tolong ubah niat kalian. Datang memang kerana Allah. Kita banyak hajat dengan Allah. Kita banyak minta dengan Allah. Allah memang minta kita hadir ke taman syurganya. Nabi Muhammad memang minta dengan kita. Janganlah kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam satu hadis Nabi menceritakan 3 golongan terhadap majlis ilmu. Ada golongan bila ada majlis ilmu, mereka akan cepat dan rasa seronok dan datang mereka sampai duduk depan. Dan saya tak ingat mafhum hadis itu, Rasulullah memberikan gambaran ini golongan yang seperti apa. Lepas tu ada golongan pertengahan, yang dia datang nak tak nak je dan dia duduk pun belakang, maksudnya tak ada perasaan sangat. Ada golongan yang ketiga, iaitu mereka yang tahu ada majlis ilmu dan mereka berpaling daripadanya. Lalu Nabi menyebutkan barang siapa yang berpaling daripada majlis ilmu, Allah juga berpaling daripadanya. Subhanallah. Sebab itu bila kita hadir majlis ilmu seumpama ini, zahir nampak kita duduk di sini, tapi batin kita sedang berada di tempat yang paling mulia, iaitu di taman syurga Allah yang sementara. Allahu Akbar. Okey tuan-puan dimati Allah sekalian, tajuk saya ialah bagaimana untuk cemerlang di bulan Ramadan. Saya tak tahu, mungkin expectation CEO adalah bagaimana untuk cemerlang. Okey, sekarang kita punya live ada lebih kurang dalam 4,000 orang. Ini dekat 3,000, ini 1,000 lebih. Sebab itu memang kena jaga view, maksudnya cara dia orang tengok. Subhanallah, yang ada di sini dalam 40,000 kan, sini ada 4,000. Yang kita tak nampak mungkin para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mungkin ada 2 maksud tajuk ni. Bagaimana untuk cemerlang di bulan Ramadan, sama ada kekal cemerlang bekerja ataupun nak dapat Ramadan yang cemerlang. Jadi bila saya tengok tajuk macam ada 2, jadi kita gabung-gabung. Dan dalam sejarah Islam banyak peristiwa besar berlaku di bulan Ramadan. Antaranya Perang Badar. Umat Islam sedang berpuasa Ramadan. Tenaga askar umat Islam lebih kurang 300. Tetapi musuh dalam berapa ribu? Dalam 2,000. Mungkin kita kata, alah tak jauh beza. Itu satu perbezaan yang sangat besar. Bermaksud seorang, nisbah 4 orang. Betul ke 4 orang? Ke nisbah berapa ataupun lebih? Dalam keadaan umat Islam berpuasa. Begitu juga berlaku peristiwa Fathu Mekah. Begitu juga peristiwa-peristiwa pembebasan kota-kota besar. Banyak berlaku di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan kalau kita perhatikan, kita bila bulan Ramadan, hari pertama, kedua lemah. Tapi masuk hari ke-7, kita dah maintain okey. Dan kalau saya rasa seronoknya bulan Ramadan sebab masa tak habis dengan makan. Kalau bukan bulan Ramadan, okey sarapan. Lepas dah sarapan, minum-minum. Ngunyah-ngunyah. Macam-macam lah kerepek ada di bawah meja, toke kerepek. Waktu tengah hari keluarlah, kau nak tak ni ada kerepek baru ni ada ni. Kan? Lepas tu tengah hari makan, petang minum-minum petang pula. Ya Allah, kadang-kadang tu sebab boleh makan, kan? Datang je hasutan tu, datang je godaan rasa nak ngunyah-ngunyah tu.
Tapi bila dah set dalam kepala kita tak boleh makan pada pagi petang, okey, maintain. Dan saintis memang tak boleh nak menjawab kenapa bila Ramadan, Masya Allah, dan saintis memang buat kajian pasal Ramadan, akhirnya mereka mengatakan kaedah puasa bagi orang Islam adalah kaedah puasa yang terbaik. Berbanding ada puasa agama tertentu, dia puasa air je. Dia puasa air saja. Maksudnya dia tak boleh makan minum tapi air boleh minum. Ada agama tertentu puasa pada waktu-waktu sekian-sekian. Tapi mereka dapati puasa bagi umat Islam, walaupun berbeza negara-negara ni ada 12 jam, 13 jam, 15 jam, adalah waktu time yang paling terbaik untuk semuanya. Untuk proses akal, hormon dan sebagainya. Masya Allah. Contoh yang sekejap. Pasal sains, tapi yang ada yang tak boleh dijawab oleh saintis berkenaan dengan nikotin. InsyaAllah semua ini adalah majlis getah kan? Dia tak isap rokok lah. Tapi getah pun tak diisap juga. Masya Allah. Okey. Bagaimana orang yang perokok, ni nampak tak diisap rokok ni. Masya Allah. Masya Allah. Bukan insya Allah. Masya Allah. Bulan Ramadan, mereka boleh tinggalkan rokok lebih kurang dalam 13 jam. Kalau pukul 6 ke pukul 6, itu berapa jam? 12. Kalau pukul 6 sampai pukul 7 dalam 13 jam. Sedangkan nikotin yang berada di dalam rokok akan bagi signal kepada otak lebih kurang 3 jam sekali untuk nak rokok. Sebab itu kalau duduk dalam meeting 4 jam, perokok akan minta keluar. Macam keluar ada urusan. Sekejap ya. Padahal keluar isap rokok kejap. Kadang-kadang bos-bos besar pun tak ada idea dah. Dia dah buntu. Sebab dah bagi signal, nikotin bagi signal pada otak, rokok. Cukup 3 jam, cukup 4 jam macam tu lah. Tapi bagaimana di bulan Ramadan, nikotin pun boleh taat kepada Allah. Bagaimana 13 jam? Masya Allah, hebat. Nikotin pun makhluk Allah. Yang selama ini di bulan sebelum Ramadan sehingga tak boleh berhenti, dia bertuhankan. Kan kasar pula kita katakan. Maksudnya hidup dia tu bergantung kepada tu. Dan mempertahankan bahawasanya dah memang tak boleh dah. Memang bahkan ada perokok kata, Ustazah kalau saya berhenti bahaya. Doktor kata bahaya dah kesihatan saya. Sebab saya ni memang dah imun dah dengan asap rokok dan sebagainya. Wallahualam. Jadi bila kita perhatikan betapa hebatnya Ramadan puasa, sebenarnya ia datang daripada apa? Mindset. Bila mindset letak, kita tinggalkan makan, minum. Kerana Allah, memang Allah akan bantu kita. Bila buat sesuatu kerana Allah, Allah akan beri kekuatan yang luar biasa. Tuan-puan sekalian, cuba bukan bulan Ramadan, tak makan sampai tengah hari. Apa jadi pada diri kita? Tak makan sampai tengah hari. Sarapan tak makan tengah hari. Apa jadi pada kita? Lapar, mungkin hypo, mungkin menggeletar, lembek. Wah, saya tak makan lagi pagi. Awak tak makan apa-apa lagi sampai pukul 1? Belum, tak sempat. Sebab ketika itu kita tak makan, bukanlah kita meninggalkan makan minum kerana Allah. Tapi tak makan sebab tak sempat makan. Dia punya kekuatan untuk melawan lapar tu tak kuat. Tetapi bila bulan Ramadan kita berniat meninggalkan makan minum kerana Allah, Allah memberikan tubuh badan kita menyesuaikan diri 13 jam tak makan tak minum. Kalau saya fikir, saya dulu kalau ceramah 2 jam tu mau 2-3 gelas habis. Kejap minum sebab saya ceramah macam ni lah, suara kuat macam ada 2,000 orang tengok. Cakap tu 2 jam, kadang 3 jam. Kalau fikir logik akal, saya dah serak dah. Tapi bagaimana bila meninggalkan minum, makan kerana Allah, Allah beri kekuatan yang luar biasa. Sebab itu sepatutnya budaya kerja ataupun prestasi kerja, kecemerlangan itu berganda bila bulan Ramadan. Dan kita tahu bila kita meninggalkan makan minum, perut ini adalah tempat hadis Nabi sebut, hadis yang sahih, tidak ada kantong yang lebih hina, yang lebih buruk daripada perut, kantong perut yang diisi oleh anak Adam. Dan Nabi kata cukuplah bagi kamu 1/3 makanan isi perut tu. 1/3 berikanlah angin, 1/3 lagi adalah air. Betul ya? Subhanallah. Kita tak ada. 3/3 semua penuh makanan. Lepas tu menyandar. Air kejap lagi lah. Subhanallah. Sebab itu perut kita ni, kita tahu satu organ yang paling kuat bekerja berbanding organ yang lain. Bila masuk je makanan dalam perut, seluruh badan memberi tumpuan untuk proses makanan.
Lepas itu proses ataupun kerja otak makin lemah, kerja-kerja lain makin lemah. Kerja untuk baik pulih hormon semuanya lemah. Tapi bila bulan Ramadan tuan-puan sekalian, ini tuan-puan bacalah dalam kajian sains, ada banyak buku saintifik puasa Ramadan. Bila kita berpuasa 13 jam, perut sangat happy dan tubuh badan sangat happy. Mereka sangat menanti-nantikan satu bulan yang mereka boleh nak bersihkan badan kita daripada toksik-toksik. Sebab itu kita dapati mulut kita berbau busuk. Hari pertama, hari kedua kita rasa berpeluh, kita rasa penat. Sebab badan kita sedang menyah toksik dengan cara keseluruhan. Dia macam ni contohnya lah, masuk je makanan, badan kita melalui proses perkumuhan. Bila melalui proses perkumuhan, organ mana yang terlibat? Semua. Buah pinggang terlibat. Lagi? Yelah, perut, usus semua tu terlibat. Lepas tu, mereka perlu bekerja untuk menyalurkan semua zat-zat tu kepada seluruh badan. Masuk peredaran darah, jantung, paru-paru, semua terlibat. Ketika itu fokus dia pergi. Dia baru nak rehat, makan pula. Fokus balik. Nah, kadang-kadang mereka memerlukan masa proses 2 jam. Baru nak rehat, masuk lagi makanan. Proses lagi. Bila panggil mesyuarat, angguk-angguk. Ada cadangan? Semua tak berani angguk. Malas berfikir, mudah mengantuk, jiwa lemah. Makanan ini adalah, makanan perut ini adalah makan kepada hawa nafsu. Makanan kepada hawa nafsu. Sebab tu ulama terdahulu 1 tahun lebih banyak berpuasa. Saya jumpa itu ada seorang penceramah datang dekat pejabat kami sebelum Ramadan, kami jemput seminggu ke 2 minggu sebelum. Bila kami ajak waktu tengah hari untuk makan, dia kata saya puasa. Rupanya puasa daripada Rejab, Syakban, Ramadan. Lepas tu orang muda daripada saya, tapi azim ilmunya. Hafaz macam-macam kitab, turas, 30 juzuk Al-Quran tu memang cair lah. Pensyarah di di UIA. Dia daripada kecil pondok hampir 10 tahun. Lepas tu PhD dia macam-macam negara. So, abang dia Oxford University yang glamour tu. Ini saya sebut pasal Ustaz Aiman Al-Kiti sebenarnya. Abang dia tu kan yang Oxford dan sebagainya. Rupanya memang dirutinkan adik-beradik dan dia 1 tahun tu lebih banyak berpuasa. Dia kata, Ustazah, kalau saya tak puasa, saya lemah dalam menulis, saya lemah dalam menghafaz, saya lemah dalam amal ibadah. Jadi puasa Alhamdulillah menguatkan saya. Masya Allah. Itu rahsia. Sebab itu siapa yang memberikan kekenyangan kepada perut, selalu kenyang, dia akan memberi lapar kepada seluruh anggota badan yang lain. Mata mula liar, telinga mula liar, tangan mula liar. Tetapi apabila perut didiamkan daripada makan, maka diamlah anggota-anggota badan yang lain. Orang ajak ngumpat lepas asar pun dah tak larat. Nantilah cerita tu esok aku tak larat. Tetapi sebenarnya puasa itu sendiri junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu sendiri perisai daripada perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Sebab itu bila mereka kaji tentang kehebatan Ramadan ni, puasa ni, saintis mula-mula mereka katakan umat Islam buat satu ritual yang melemahkan. Sepatutnya manusia memerlukan air dalam tempoh 5 jam. Perlu air dah. Kalau tak ada air, bagaimana organ dalam badan ni nak beroperasi, nak bergerak, darah apa. Mereka katakan bahawa setiap habis siang-siang, tetapi terbukti sehat, tak ada masalah, tak ada isu selama 13 jam. Sangat hebat. Sebab semua badan kita ni diaturkan oleh Allah ya Rabbal Alamin, pentadbir sekalian alam. Jadi bila kita berpuasa 13 jam, badan kita sangat happy sebab mereka mula beri tumpuan kepada apa? Proses yang terbantuk selama 11 bulan. 11 bulan terbantuk, kejap makan. Dia tak boleh puasa Isnin Khamis saja tak kuat sebagaimana Ramadan. Isnin puasa. Tapi Selasa, Rabu melantak, Khamis puasa, lepas tu melantak, puasa. Tapi full bulan Ramadan, dia berturut, dia beri kesan luar biasa pada tubuh badan. Dia mengeluarkan proses, menghasilkan hormon-hormon yang tertangguh selama 11 bulan, mengeluarkan toksik badan. Sebab itu kita semakin sihat. Bahkan ada kajian doktor, saya tak ingatlah nama ni, saintis ni, dia puasakan tikus kan. Puasakan maksudnya ada sahur, lepas tu tak bagi makan, lepas tu ada buka. Dalam tempoh sekian-sekian, lepas tu ada seekor pula tikus yang tak dipuasakan, diberi je makan sepanjang masa. Kemudian dia suntik sel kanser. Dan dia dapati tikus ini bertahan lama, walaupun ada sel kanser, bertahan lama. Yang ni dalam beberapa ketika meninggal, mati. Mungkin kadang-kadang kita ni orang Islam, kita tahu tak tahu je ada kanser. Tetapi kerana adanya ibadah puasa seperti ini, bertahan lama, tak tahu meninggal, kadang-kadang dah tahu stage 4. Tapi sebelum stage 4 tu, berapa stage tu, dia tak tahu dia kanser. Tapi mungkin asbab
rutin kita berpuasa itu memanjangkan hayat bertahan dengan sel kanser tersebut. Ada banyaklah lagi kajian. Jadi sekarang saya nak pergi kepada buku yang kita bawa. Kita ada bawa tak buku ni untuk diagihkan? Ada. Okey. Sekarang kita nak agihkan buku ni. Masya Allah, sebab kita nak buka. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita akan buka beberapa muka surat. Ini buku kami yang pertama berkenaan dengan Ramadan. Mudah-mudahan agih tu supaya tuan-puan boleh tengok sama, bukan saya seorang saja. Sama-sama dapat ilmu. Okey, subhanallah. Sebelum itu saya nak petik beberapa hadis Nabi daripada 66 hadis fadilat Ramadan Ustaz Muhadir Haji Jol. Ustaz Muhadir Haji Jol. Masya Allah. Oh, dah meningkat juga ya tuan-puan sekalian. Terima kasih yang hadir di live. Masya Allah. Saya sedang berada di Majlis Getah Malaysia. Kemungkinan besar saya akan dapat getah yang banyak. Tapi getah tu tak ada di sini kan. Sini macam R&D lah ya. Oh tak. Lebih kepada marketing. Ya. Okey. Subhanallah tuan-puan sekalian. Saya akan membacakan muka surat 67, tapi bukan kitab tu dulu, tapi buku ni tentang keutamaan qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih. Subhanallah. Kalau siapa ada soalan berkenaan dengan solat tarawih boleh tanya. Sekarang saya nak bercakap, kita nak sebut sikit berkenaan dengan solat tarawih. InsyaAllah kita semua tak pernah tinggal tarawih lagi ya. Tuan-tuan macam mana? Okey? Steady? Ke ada yang uzur? Astaghfirullahalazim, tiba-tiba kan dandan ustazah sangat uzur, bukan tak nak uzur. Masya Allah. Solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan dan satu-satunya solat yang khusus untuk Ramadan. Tahajud ada di mana-mana bulan, taubat ada mana-mana bulan, solat lain ada di mana-mana bulan. Tapi tarawih adalah bulan yang ada di bulan Ramadan saja. Kalau kita dah jadikan rutin, kita rasa seronok sangat tarawih. Seronok, berapa rakaat yang seronok? Jujur tuan, mana lebih seronok? 8 ke 20? Oh, subhanallah. Dia jawab 20, cih dia tu. Masya Allah, dia yang buat 26. Yang tu kena bagi anugerah pekerja cemerlang tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Malam tadi ada anak saya umur 7 tahun. Namanya Safwan. Masya Allah. Ini bukan nak muji diri sendiri, tapi saya rasa macam Allah berikan saya satu pendidikan lah. Sebab setiap malam ialah kita solat berjemaah, terawih kan. Masya Allah. Sebab kami buat jemaah di dewan kami, jadi buat sama-sama. Dan ada malam, cuma malam tadi sebab saya balik daripada KL, dah solat maghrib, lepas tu solat isyak, terawih tu kita kata nak sampai rumah lah. Lepas tu dah sampai dalam pukul 9 macam tu. Sebelum tu singgah dulu rumah pengasuh anak saya, ambil yang nombor 6, nombor 7. Jadi Sofan ni dalam perjalanan dia tanya, Umi, kita belum tarawih kan? Belum lagi. Kenapa lambat sangat? Tengok dah pukul berapa, belum tarawih. Saya kata, ya Allah, Sofan suka? Sukalah. Suka solat banyak-banyak. Sukalah, bulan puasa kan? Dan dia pun berpuasa lah. Dan saya tak paksa, dan memang dia nak. Kan bergaduh pasal umur berapa, parent ni lagi baik, parent ni ni yang paling betul, tak paksa lagi. Sebenarnya dia atas ibu bapa lah. Bagi saya tak perlu bahas pun. Anak dia puasa umur 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun. Dan ada ibu bapa lagi awal anak dia puasa. Kita tak boleh cakap kejam pun. Masya Allah. Dan kalau itu anak dia nak dan anak dia okey, siapa kita untuk kata mudarat, tak cukup nutrisi, tak nak membesar dengan baik dan sebagainya. Dan bahkan saya percaya ibu bapa yang anak tu puasa daripada umur awal 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia pun tak paksa kalau anak tu nak buka tak larat, ibu bapa bagi. Jadi tak habis-habis duk mengecam bab ni kan. Subhanallah. Saya kira ia bergantung kepada ibu bapa, pilihan ibu bapa lah nak gunakan bentuk pendidikan yang macam mana. Dan Alhamdulillah kita tengok kejegasan dia okey dan sebagainya. Cuma kita nak bacakan tuan-puan berkenaan dengan solat tarawih. Harap selepas ini kita jangan tinggal tarawih. Walau sibuk, walau penat macam mana pun jangan tinggalkan tarawih. Okey. Daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syahra Ramadan syahru fardallah 'alal muslimina siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minaz zunubi ka yaumi waladtu ummuhu." Subhanallah.
Nabi bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memfardukan orang Islam untuk berpuasa di dalamnya. Aku sunahkan kamu untuk melakukan qiyam, iaitu solat tarawih. Dimaksudkan qiyam di sini adalah solat tarawih. Pada malamnya, sesiapa yang berpuasa dan mendirikan qiyam dalamnya yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan, dia akan keluar daripada dosa-dosa. Maksudnya akan diampunkan Allah dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan. Subhanallah. Dia ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita tengok baby kan? Ingat tak masa kita baby? Masih baik. Masih baik jawab tak. Takut ingat. Itu nampak sangatlah dia khayal tu. Masya Allah. Kita memang dah lupa tuan-puan sekalian. Encik yang belakang yang semangat solat 26 rakaat tu. Masya Allah. Rasa momen yang kita ingat masa umur berapa? Encik umur berapa encik ingat? 5 tahun ingat? Ya, 6 tahun ingat. Apa yang tuan ingat masa umur 6 tahun? Oh my God. Okey, senang jawapan dia kan. Glosor tu warna apa? Bekas sekolah tadika. Mungkin ingat kan kenangan umur 6 tahun dan sebagainya. Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, masa kita dalam perut ibu, kita pun tak ada kenangan lagi. Kita duduk dalam air, namanya air ketuban. Dan kita berada dalam satu tempat yang tak ada udara pun masuk. Tapi elok kita hidup kan? Elok kan? Tak ada udara. Dan kita duduk dalam air. Oh, dah pandai berenang kita kan? Daripada baby 9 bulan duduk dalam air ketuban. Dan tak ada cahaya, gelap dalam tu. Siapa yang menjaga kita? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Siapa yang beri makan kita dalam perut? Allah ya Razak. Siapa yang sentiasa mengawasi kita? Allah yang Muhaimin mengawasi kita. Mak kita, saya pun mengandung, kan nak baring-baring, nak mengiring-mengiring, tak adalah kan nanti tersepit tangan dia, kan nanti ni. Tak ada. Allah yang mengawasi dia, bukan kita. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam tu. Daripada seketul air mani, lepas tu jadi darah. Macam mana hebatnya Allah ciptakan kita. Lepas tu ada mata, hidung, mulut dan sebagainya. Saya baca buku ni kan, Al-Quran yang belum kita baca. Tajuk yang pertama, subhanallah, saya baru dapat hadiah buku ni. Dan on the way tadi saya baca 1-2 cerita dalam ni. Ada seorang orang yang buta, tak pernah nampak apa-apa daripada kecil, dan dia seorang ulama yang terkenal. Kemudian dia hafaz Al-Quran 30 juzuk, dia hafaz hadis Nabi dan sebagainya. Kemudian bila ditanya oleh anak murid, apa yang kamu rasa kekurangan ataupun kekesalan sepanjang kamu hidup ni? Kemudian dia sebutkan, aku tak pernah rasa kekesalan apa-apa pun walaupun aku tidak pernah melihat apa-apa sepanjang aku hidup. Aku rasa hidup pernah syukur, kecuali 2 perkara, dia kata. Kecuali 2 perkara yang dia rasa macam kesal tak boleh tengok. Satu, yang pertama, aku tidak dapat melihat manusia. Dia manusia, aku tak dapat melihat manusia. Kerana Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan maka sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah ciptakan kita, kalau kita tengok hebatnya ciptaan Allah sekian-sekian, manusia ciptaan Allah yang terhebat. Dan aku tidak pernah dapat melihat ciptaan Allah yang terhebat itu. Aku hanya boleh baca dan aku tak ada boleh gambarkan macam mana. Sebab dia tak pernah tengok muka dia. Kalau sebut mata, dia tak boleh bayangkan mata tu bentuk macam mana. Kalau sebut warna putih, merah, hijau, dia tak boleh bayangkan. Dia tak pernah nampak apa-apa kecuali hitam sahaja. Walaupun dia pegang hidung, dia tak boleh bayangkan macam mana. Dan yang kedua, yang paling aku kesali, aku tidak boleh lihat, iaitu langit. Kerana di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang langit banyak kali. Subhanallah. Allah menyebutkan Tuhan langit. Banyaklah firman Allah menyebutkan tentang langit. Aku sentiasa membayangkan langit tu macam mana. Sebab soalannya ia begitu hebat tanpa tiang. Kalau kita bina, mana ada bangunan boleh tanpa tiang? Kerusi ni pun ada 4 tiang. Kalau satu je buat 3 pun dah tak center dah. Meja ni kalau tak ada 1 tiang. Bagaimana langit yang tinggi begini tak ada tiang dan ia kekal teguh berada di atas sana. Subhanallah. Akhirnya kita sedar bahawasanya Allah beri kita begitu banyak nikmat. Kalau nak sebut mata saja terlalu besar nikmat. Kalau kita sekarang ni sedang bersedih dengan ujian Allah. Dan saya nak cerita seorang syekh ni kan. Boleh cerita? Boleh? Mata macam terkebil-kebil. Nampak tak saya ni? Nampak saya 1 ke 2? 1. Sebab biasa nampak 2. Kenapa Ustazah dah jadi 2? Lepas tu langsung dah tak nampak Ustazah.
Ini kisah benar. Seorang hamba Allah datang ke pejabat saya menangis-nangis cerita pengalaman dia dan ia kawan saya. Dia bisnes, pendek cerita, bankrupt, ditipu orang sekian-sekian. Dia berhutang dengan bank lebih kurang dalam 3 juta. Rumah kena tarik apa dan dikejar alung. Sebenarnya bisnes tu dia bagi kepada orang sekian-sekian, pasal orang tu buat hutang sekian-sekian atas nama dia. Dia pula yang diugut dengan alung, bunuh apa semua. Lepas tu dia dah cubalah masuk kursus tu kursus ni untuk supaya perbaiki sebab ada masalah kewangan ni kan. Masya Allah. Lepas tu dia kata, alhamdulillah satu hari dia jumpa seorang syekh, seorang guru. Dia jumpa seorang guru. Lepas tu dia pun ceritalah masalah dia sekian-sekian. Lepas tu Tok Guru ni duduk di Kedah. Saya tak sebutlah nama. Tapi orang alim lah, orang soleh. Orang dah tua, umur 70 lebih. Lepas tu Tok Guru ni kata, dia dah cerita, dia nangis-nangis. Lepas tu Tok Guru ni pun kata, mudah je masalah. Dia bawa masalah besar ni. Hutang 3 juta ni. Encik berapa juta hutang dengan bank? Tak adalah kan sampai juta-juta. Lepas tu dia diisytiharkan bankrupt. Lepas tu rumah kereta semua kena tarik. Alung lagi. Besar tak masalah dia? Besar kan? Lepas tu Tok Guru boleh jawab, tak ada lah besar mana masalah. Apa masalah? Masalah tu tak besar mana pun. Dia kata, Tok Guru kata tak besar. Apa yang saya perlu buat? Saya nak buat apa ni? Dia panggil apa? Baba. Macam tu lah. Contoh panggil Baba. Baba, kita patut buat apa ni? Kan? Buat apa ni? Apa yang patut kita buat? Baba ni kata apa? Ginilah. Korek biji mata tu serah pada saya. Bagi biji mata 2 tu serah pada saya. Nanti saya jual lah kat mana-mana. Saya buatlah iklan. Mungkin adalah orang kaya Brunei ke, kaya Arab Saudi ke yang ada masalah mata, katarak ke apa nak tukar. Boleh tak bagi? Satu mata tu dalam 2 juta, 4 juta lebih dah. Boleh tak? Nak bagi tak mata? Tapi bila dia cerita gitu, saya menangis terus. Saya kata hebatnya Tok Guru ni jawab. Hebatnya. Kita mula-mula dengar tak apa faham, tapi buat muka macam hebat dah tu. Buat macam kagum, macam faham. Saya kan, ya Allah hebat Tok Guru ni jawab, hebat. Tok Guru ni kata, Allah boleh bagi kepada kita mata yang tak ada nilai. Orang nak bayar 2 juta, kita tak akan bagi. Orang nak bayar 10 juta, kita tak akan bagi. Allah boleh bagi percuma. Maintenance pula Allah bagi percuma. Ni adakah kita kena jaga 10 titik sehari supaya mata. Ni dalam mata kita ada air, betul tak? Yang kita duk golek-golek mata kita ni ada air. Kita tak tahu berapa jumlah air ni kat mata kita. Cukup-cukup Allah bagi. Kalau kurang, kesat mata kita. Kalau terlebih, kan duduk meleleh. Tu kenapa terlebih air? Meleleh. Allah bagi ngam-ngam je. Time menangis elok pula keluar banyak. Tak daripada mana air tu datang. Ke ada tangki air ke? Tak tahu. Hebatnya. Tu nak cerita pasal air mata. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tok Guru ni kata, kalaulah Allah boleh bagi percuma mata, belum cerita pendengaran, boleh cerita kaki apa, perut ni percuma. Apa sangat dengan masalah kamu Allah boleh selesaikan. Sekarang apa yang kamu perlu buat? Taubat sebab kamu tamak. Kita sebenarnya hutang sebab kita tamak. Kamu dulu bertuhankan diri sendiri, Tok Guru ni marah, syarah. Dulu kamu usaha-usaha, kamu maju bisnes, kamu rasa sebab kamu kan. Sekarang tunduk kepada Allah, mohon taubat dengan Allah, merayu sungguh-sungguh. Kalau kamu merayu sungguh-sungguh sepenuh hati, buang sifat sombong, ngaku kelemahan diri, Allah akan tolong tak? Dia kata, ya. Kan Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila, wahai Muhammad, katakanlah, suruh Nabi Muhammad bagi tahu kita ni, wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya tentangku, inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'an iza da'an, aku pasti akan memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Tapi Allah beri syarat. Falyastajibuli, maka taatilah segala perintahku, tinggalkan laranganku. Walyu'minu bi, dan beriman, yakin kepadaku. Jadi Tok Guru ni kata, tengok, cek balik. Mungkin ada larangan Allah masih buat. Mungkin ada perintah Allah belum buat. Dan mungkin kamu tak yakin dengan Allah. Kamu masih lagi ikhtiar nak selesai sendiri. Dia kata, Ustazah, sungguhlah masa tu menangis teresak-esak. Sedar diri ni sangat kerdil. Besarnya nikmat Allah bagi pada seluruh tubuh badan. Yang kita nampak tu. Nikmat kalau duit banyak. Nikmat kalau sekian-sekian. Nikmat yang dah ada kekal pada tubuh badan yang Allah bagi. Percuma tak nampak. Dan Alhamdulillah masih dia datang pada saya. Dia kata, Ustazah, saya tak tahu macam mana. Tetapi hutang boleh settle.
Allah beri pertolongan sekian-sekian. Bagaimana masalah-masalah tu. Dan sekarang dia sedang naik balik. Bisnes dia ada kilang apa semua sedang naik balik. Daripada bankrupt teruk tu. Dia kata, Ustazah, saya jumpa ramai pakar-pakar kewangan semua tak boleh tolong. Rupanya masa tu Allah sedang tengok saya. Saya masih mencari manusia. Subhanallah. Kita tuan-puan sekalian sekarang bulan Ramadan. Doa makbul berkali ganda. Tapi sejauh mana kekuatan doa kita sebenarnya? Sejauh mana kita yakin dan betul-betul kita minta dengan sifat keambaan? Ramai manusia hidup dengan sifat bertuhankan diri sendiri. Aku boleh buat aku sekian, cakap dengan anak pun, mak ni, umi ni kau tak akan. Tidak mengenalkan Allah pada diri kita dan kepada ahli keluarga. Masya Allah. Kalau betul kita faham hakikat Ramadan, kita tak akan tinggal tarawih. Sebab apa Allah nak bagi apa? Orang yang buat tarawih setiap malam, nak jaga puasa siang, dia akan ibarat seperti dilahirkan semula, seperti bayi. Cerita saya tu panjang tu kan, sebut bayi tadi tu. Sebab nak bagi gambaran. Lepas kita keluar daripada perut ibu, kita baby. Kita ada dosa tak masa tu? Kalau matilah masa baby, confirm tak masuk syurga? Confirm syurga. Kita tak ada dosa. Kalau matilah kita hari ni, dah jadi bapak baby, mak baby, dah jadi baby purba ni, agak-agak kalau mati hari ni, syurga ke neraka? Kita ada dua je pilihan. Wahadainahun najdain. Aku hadapkan kamu dua jalan saja. Tak ada tengah-tengah. Tak apalah ya Allah, tak payahlah masuk neraka, duduk pada mahsyar pun tak apa. Tak ada, dua pilihan saja. Tak syurga neraka. Tak neraka syurga. Dan Allah bagi peluang ini setiap malam pada bulan Ramadan. Hadis yang sahih tuan-puan sekalian, boleh buka buku yang kita pegang ni, Masya Allah. Tapi dia orang tak tanda yang ni. Saya kena cari jap. Allahu Akbar. Saya nak cari yang setiap malam. Okey, muka surat 84. Muka surat 84. Tuan-puan boleh tengok. Kita dah habis masa ya? Belum habis. Pukul berapa? Kita habis sampai pukul? Ya. Amboi pukul 1. Saya bercakap. Takkan pukul 10, 11, 12, 1, 3 jam. 10, 11, 12, 12, 1. 11.30. Sekarang pukul? Pandai tanya kan? Masa dah habis ya. Okey, tuan-puan sekalian, cuba baca, kita sama-sama baca hadis Nabi ni. Kita tengok hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey, kita baca sama-sama, boleh ambil barakah. Tuan-puan yang di live jangan pergi lagi, kita dah nak habis ni, masya-Allah. Okey, semua boleh ya duduk tegak, nak baca sama-sama, ambil barakah baca matan hadis. Sebab biasa kita dengar je orang baca, kita tak pernah baca sendiri. Hadis ni biasa kita ni bila nampak hadis Nabi cenderung baca terjemahan, tak baca matan. Al-Quran pula baca Al-Quran je, tak baca terjemahan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat tuan-puan sekalian, Allah tengok. Macam cakap kat ada budak, Allah tengok, malaikat catat. Gitu. Kadang-kadang kita orang tua pun perlu diingatkan. Okey, iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca Al-Quran kita sebut sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Baca hadis Nabi tak semestinya sebut begitu, tapi saya suka akhirkan dengan maha benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan,
Syaitan-syaitan dan jin yang jahat dibelenggu, diikat. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau berkeinginan buat maksiat, berhentilah daripada melakukan maksiat. Allah akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah, Allahu Akbar. Pada setiap malam Ramadan, itu hadis yang sahih, Allah akan membebaskan di kalangan hambanya daripada neraka. Saya tanya balik soalan, tuan-puan sekalian, kalau mati hari ni, agak-agak syurga ke neraka kita ni? Subhanallah, semua sebut syurga. Subhanallah. Cukup amalan kita untuk syurga. Kalau kita perhatikan dan kita muhasabah diri kita, kita ada banyak sebab untuk ke neraka Allah. Itu hakikatnya. Kita ada banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah. Yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran, makhluknya yang paling kurang syukur adalah manusia. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang kufur dengan nikmat-nikmatku. Dan Allah sebut, wa qalilun, dan sedikit sekali di kalangan manusia ini, di kalangan yang bersyukur, amat sedikit. Dan syukur kita bukan teruji bila dapat nikmat. Syukur kita teruji bila dapat ujian, musibah. Mampu tak dalam keadaan kita diuji, ada masalah, ada ujian, kita mampu lagi untuk bangun dengan baik. Waktu malam bangun dan kita mampu lagi bertahan dengan ujian kerana melihat banyaknya nikmat-nikmat yang masih kekal pada diri kita. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita adalah manusia dan Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kita kecil, kita boleh tengok bangunan. Ni kan duduk tengah KL, ada bangunan tinggi. Ni kita duduk tingkat berapa? 36. Masya Allah. Tinggi ke rendah? Tinggi. Mana lagi tinggi? Bangunan ni ke kita? Bangunan jauh lebih tinggi. Bangunan ni ada berapa tingkat? 42. Masya Allah. Tapi siapa yang bina bangunan ni? Manusia yang rendah. Manusia yang rendah ini yang menciptakan bangunan ni. Yelah, kalau jawab, budak-budak jawab, Allah. Memanglah semua Allah yang ciptakan. Tapi Allah berikan kehebatan kepada akal manusia, arkitek. Boleh bina bangunan walaupun 40 tingkat, elok, tegap, teguh. Dan binaan ni semuanya, setiap satu yang kita tengok batu-bata ni dibina oleh manusia. Manusia rendah tapi mampu membina bangunan mencakar langit. Tuan-puan sekalian, hebat. Kita tengok binatang burung boleh terbang, betul tak? Hebat tak burung boleh terbang? Tetapi dengan akal yang Allah beri kepada manusia, manusia boleh terbang lebih laju daripada burung. Manusia, Allah berikan akal, kehebatan, boleh ciptakan kapal terbang, jet, apa semua tu. Hebat. Okey, baiklah. Kita tengok binatang, ikan apa semua di lautan. Boleh duduk dalam lautan. Duduk selama-lamanya. Hebat tak? Hebat. Tapi manusia boleh masuk ke dasar lautan. Duduk di dasar lautan, boleh tengok semua, boleh pergi kawasan yang binatang tu tak boleh pergi kawasan ni. Boleh hidup. Dengan apa? Akal yang Allah beri. Bahkan manusia yang menguasai laut. Adakah binatang ada projek petroleum dia? Ikan lepas tu jual pada kita? Tak ada. Allah tundukkan laut untuk manusia. Dapat emas hitam, petroleum, dapat apa lagi? Mutiara. Menguasai binatang-binatang di lautan. Allahu Akbar, hebat. Tu, kadang-kadang kita kalau tak sebut macam ni, tak rasa kita biasa je gini-gini. Okey, kita dengan binatang berbisa. Contohnya ular, mana lebih berbisa? Kita ke binatang? Ular. Ular lagi berbisa. Tetapi hari ini kehebatan akal, manusia boleh menguasai binatang berbisa. Boleh buang bisa binatang berbisa tu. Hebatnya Allah ciptakan kita. Kita menguasai walaupun binatang berbisa. Manusia tak ada bisa. Tapi boleh menundukkan binatang berbisa. Manusia dengan binatang yang besar, gajah apa semua, kita kalah. Tapi manusia boleh menjinakkan. Bahkan binatang yang ganas. Harimau manusia boleh jinakkan. Subhanallah. Dan Allah tundukkan seluruh dunia ini untuk manusia. Binatang untuk kita makan, untuk kita guna sekian-sekian. Allah beri kita penguasaan udara.
Kita kuasai udara, kita kuasai ini. Allah tundukkan untuk manusia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, suatu ketika langit berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku hempap manusia. Kemudian Allah bertanya, wahai langit, kenapa kamu nak hempap manusia? Ya Allah, manusia makan rizkimu ya Allah. Tetapi manusia tidak bersyukur kepadamu. Manusia tidak menyembahmu ya Allah. Kemudian laut pula berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan kami tenggelamkan manusia. Wahai laut, kenapa? Kerana manusia ya Allah, mereka makan nikmatmu, mereka makan rizkimu, tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Mereka ingkar perintahmu. Lalu kemudian gunung ganang pula berkata, ya Allah, izinkan kami hempap manusia. Kenapa? Kerana mereka ya Allah, makhluk yang paling kufur denganmu ya Allah. Subhanallah. Lalu Allah jawab apa kepada seluruh makhluk-makhluk yang besar-besar ni? Jika engkau menciptakan mereka, engkau juga akan mencintai mereka. Subhanallah, tuan-puan sekalian, manusia selalu cari aib kita. Tapi Allah tidak mencari aib kita. Allah menunggu kita bertaubat kembali kepadanya. Manusia cari aib kita, salah sikit orang akan sebut. Isteri cari aib suami, ada je benda tak kena. Suami pun cari aib isteri, kadang kita pun cari aib anak, nak sebut kesalahan-kesalahan anak. Allah tidak pernah mencari-cari aib kita, bahkan Allah lah yang tutup aib kita. Apa yang Allah buat untuk kita, Allah menanti-nanti sampai ada hadis kursi, hadis yang sahih. Sekiranya hamba-Ku mendatangiku sambil berjalan, aku mendatanginya sambil berlari. Ketika hamba-Ku mendatangiku sedepa, aku mendatangi dengan sejengkal. Betapa Allah sangat gembira apabila hamba-Nya kembali kepadanya. Dengan segala nikmat yang kita dapat, adakah kita tak boleh korbankan diri kita untuk membuktikan rasa cinta kepada Allah? Apabila Allah kata ini wajib, kita buat tanpa alasan. Bila kata okey, ini pakaian bagi wanita sekian-sekian, ini pakaian dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, tapi kita ada hawa nafsu keinginan sekian-sekian, dilihat cantik, dilihat menarik, dilihat sekian-sekian. Kerana apa? Pandangan manusia, pandangan mata kita. Tuan-tuan ada isteri, saya tak tahu isteri tuan-tuan macam mana. Adakah tuan-tuan betul-betul didik isteri, pujuk isteri, beli pakaian yang baik? Kadang-kadang suami jawab, dia dah besar Ustazah, dia belajar universiti, takkan tak cerdik lagi. Dia pun dengar ceramah Ustazah kot. Macam tu kan. Dia dah tahu Ustazah. Sekali jadi suami, anda jadi suami selama-lamanya. Dan anda akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Ramai mana suami yang muflih di akhirat kelak. Suami saya bukan bidang pengajian Islam. Bukan saya nak puji suami saya lah. Saya nak kata, nak bagi contoh ke? Kan kata suami contoh pula. Suami saya chemical engineering. Suami saya bukan pengajian Islam. Saya kalau nak keluar rumah, banyak lagi juga pakaian yang suami saya minta saya tukar balik. Sebab apa? Terang sangat. Padahal jubah tu dah bulat macam ni je. Tak ada pakai ketat-ketat, tak ada. Tapi ada bagi pandangan mata dia, dia rasa tak selesa. Tak apa, yang ni pakai dalam rumah je lah. Jubah juga, tapi mungkin warna tu terang ataupun ada corak-corak sikit, nampak menarik sikit. Warna hitam dah, tapi ada labuci-labuci sikit. Mungkin kata overnya, takkan itu pun tak boleh. Tapi bagi saya, seorang suami sebenarnya dia ada kuasa untuk mengawal, tapi dia telah melepaskan peluang tersebut di awal perkahwinan. Awal perkahwinan dah menjadikan dirinya dayus. Awal perkahwinan, hari pertama kahwin pun. Tuan-tuan, Nabi bertanya, siapakah manil muflis? Nabi kata, siapa orang yang muflis? Sahabat menjawab, la dinarun wala dirhamun. Tidak ada dinar, tak ada dirham. Itu orang muflis, tak ada duit, tak ada apa-apa. Lalu Rasul kata tidak. Orang yang muflis itu apabila adalah seseorang yang datang pada hari kiamat kelak, membawa pahala puasanya, pahala solatnya, pahala amal solehnya. Namun setiap kali dia nak melangkah masuk ke dalam syurga, dia dituntut oleh orang-orang yang dia bertanggungjawab ke atas mereka. Mungkin anak tuntut, isteri tuntut. Adakah mampu kita jawab, ya Allah, dah nasihat dah dulu, dia yang tak nak berubah. Tapi Allah melihat bagaimana usaha kita. Adakah betul-betul usaha? Adakah dalam setiap kali doa lepas fardu, ya Allah, berikanlah hidayah kepada isteriku, lembutkanlah hatinya untuk berubah, ya Allah. Engkau menjadi saksi bahawasanya aku telah berusaha menasihatinya, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang membuka. Adakah benar tuan-tuan, puan-puan bangun tengah malam meminta dengan Allah supaya orang kita sayang diberi hidayah? Adakah lepas tu kita susuli pula, yang abang bagi 2,000 ni, awak beli ya? Pakaian beli tukar-tukar yang baru. Kenapa kena tukar? Baju awak macam baju adik, baju anak.
Baju awak tu nampak macam ngam-ngam je. Saya tak nak tahu. Saya nanti akan dikatakan dayus, dan saya buat ni untuk awak sebab saya sayang awak. Jom kita saya bawa pergi shopping dekat shopping kat sini kat mana ya? Dekat kat Maidin. Mari saya bawa awak pergi shopping. Apa tu yang glamour tu? Jalan Pavilion. Tengok bos kita Pavilion. Yang belakang Jalan Tak. Oh, dia pergi Pavilion dekat ni. Agak-agak saya fikir kalau seorang suami pujuk, yang abang sayang sangat, sayang abang sampai syurga. Tapi kita kena buat sungguh-sungguh supaya kita ni dapat sungguh sampai syurga. Saya sayang til jannah. Ayat til jannah. Jadi kita sama-sama berubah ya. Abang banyak kesilapan. Saya rasa kalau orang lelaki guna ayat lembut macam ni, isi cair. Tapi sebab orang lelaki tak nak guna ayat-ayat power, tak nak memujuk, dia lepas tu jom kita pergi pavilion, awak pilih 4 helai baju. Lepas tu isi itu acu-acu. Ni ketat sikit, awak beli yang longgar sikit. Yang mana orang perempuan bila diberikan tubuh badan yang cantik, kalah dengan ujian nak dilihat cantik, nak diperlihatkan. Saya bukan cakap sebab saya ni rasa nak cakap atas dasar keinginan diri saya. Tapi ini amanah yang berat untuk saya sampaikan. Allah akan tanya saya di akhirat kelak. Kamu diberi peluang untuk berkata-kata. Kenapa tidak? Kerana nak redha manusia. Saya takut manusia tak suka saya. Jadi saya berlapik-lapik supaya saya tak ada benci. Tapi kalau betul saya sayang kalian kerana Allah, saya cakap perkara yang benar. Tudung perempuan, tuan-tuan, tengok tudung isteri. Cukup syarat tak menutupi dada? Cukup syarat tak kalau tutup dada tapi tetap nampak, tak cukup syarat lagi? Sebab ada juga pakai dah tutup dada tapi melekat. Betul tak? Lepas tu kadang kena tengok juga kiri kanan. Sebelum keluar suruhlah pusing dulu. Pusing sekejap yang. Pusing. 7 kali. Tak payah 7 kali. Cuma tengok. Yang. Awak pakailah stokin. Jom. Saya beli stokin paling mahal. Stokin apa tu yang mahal? Yang boleh jadi kurus tau stokin tu. Aurora. Oh. Ke sini ada jual stokin getah? Ada, tapi memang kawan saya tu memang 80 lebih ke apa, tapi dia rutin pakai 66 hari. Memang saya kenal dia sebelum ni. Dia pakai seluar dan tu, dia membantu circulation, dia bantu macam-macam lah sistem. Macam jual stokin lah pula. Saya tak jual stokin tu. Saya baru berminat nak beli. Tapi mahal lah, satu stokin tu harga 1 lebih. Sudah, takkanlah Ustazah sampai macam tu sekali. Tapi ada yang murah sikit. Masya Allah. Tapi sebenarnya stokin tak wajib. Yang wajib tutup aurat kaki. Kalau pakai boot, awak tak nak pakai sabda, saya beli kasut boot yang tinggi sikit. Betul, tuan-puan sekalian. Pujuk. Allah tengok usaha kita. Allahu Akbar. Nabi sebut ad-dayus finnar, lelaki dayus dalam neraka. Dalam hadis yang saya Nabi sebut, lelaki dayus tidak cium bau syurga. Sah ke nak masuk syurga? Cium bau pun tak boleh. Sedangkan haruman syurga boleh tercium 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Dan sahabat bertanya, "Fama dayus ya Rasulullah?" Siapa lelaki yang dayus? Lalu Nabi menjawab, lelaki dayus itu yang membenarkan ahli keluarganya, isteri, anak-anak ahli keluarga lah, melakukan maksiat kepada Allah. Dan ada lagi definisi dayus tu banyak lagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai seorang wanita, janganlah pula kita kata, "Itulah Ustazah, suami saya tak pernah nasihat saya." Habis tu puan ada akal. Puan kan ada akal kan? Puan tahu kan? Yelah, tapi kan kalau suami betul-betul lah kita. Kalau suami kan memimpin, saya follow dia. Subhanallah, saya tanya, puan nak masuk tak syurga dengan suami? Naklah. Jadi puan jangan menyebabkan suami jadi dayus. Puan sendiri berubahlah walaupun suami tak suruh. Sebab puan sayang suami kan. Puan tak nak suami sampai peringkat dayus, puan masuk syurga, tiba-tiba suami tak boleh cium bau syurga. Sebab dia membenarkan puan buat sekian-sekian. Allahu Akbar. Kalau betul jelas kita ni nak masuk syurga sekeluarga, kita betul jelas nak syurga dan takut neraka, kita mampu nak lawan semua perasaan, keinginan di dunia. Sebab kita tahu semuanya tidak kekal. Semuanya akan terhenti bila kita sebaik kita mati. Dan kita boleh mati. Mati tak syarat tua, mati tak syarat sakit. Mati sudden death hari ini terlalu banyak. Dan jangan bertangguh untuk berubah, jangan bertangguh untuk taubat. Sebab malaikat maut tak akan bertangguh dengan permintaan kita. Datang esok lah, please esok, please. Sempatlah satu hari pergi beli baju-baju, tukar-tukar, tempat bertaubat sentiasa. Tak, satu saat pun tak akan bertangguh. Masya Allah. Diberi gambaran bila berlakunya, kan kiamat pun berlaku macam tiba-tiba. Tak disangka. Bahkan walaupun dah ada banyak tanda-tanda kiamat disebut,
Tetapi kiamat bila keluar je tanda-tanda besar, Nabi sebut seperti untayan apa? Untayan tasbih yang terputus, laju tak keluar biji tasbih. Bila keluar je tanda besar, dia sangat laju sampai orang tak terfikir. Dan saat matahari muncul di barat, kan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Saat matahari keluar daripada barat, manusia masa tu masih lagi mengatakan, oh ini fenomena alam yang luar biasa. Masih lagi ramai yang tak percaya itu adalah tanda besar kiamat. Kemudian apabila tak keluar matahari 2-3 hari, masa tu barulah, dan keluarlah matahari sebelah barat, masa itulah manusia akan buat apa? Segala harta cari orang untuk sedekah. Dan lelaki berubah nak jadi suami yang baik, isteri berubah, wanita akan mula mencari pakaian untuk menutup auratnya. Tapi ketika itu taubat tidak diterima lagi. Dan masa tu manusia berlumba-lumba mencari harta untuk diberi sedekah, bahkan tak ada siapa yang boleh terima, sebab si miskin pun nak keluar sedekah ketika itu. Masya Allah. Subhanallah. Bila nyawa dah diharkum, menyesal macam mana kita dah tak ada. Sebab itu, kalau kita dah ada rasa, ada keinginan, yang perlu kita buat adalah terus melangkah untuk taubat, untuk hijrah. Siapa yang sedang buat maksiat, kita terus kuat untuk berhenti. Inilah bulannya. Orang kata kau nak jadi baik, ini bulannya. Tapi kalau kekal jahat, itulah sejahat-jahat manusia. Sebab hadis yang kita baca tadi, yang mana Nabi bersabda, bulan Ramadan ni Allah buka pintu syurga dan tak ada satu pintu tertutup. Maksudnya Allah sedang pilih di kalangan hambanya mana bakal ahli syurga. Allah perintahkan malaikat catat ia bakal ahli syurga. Dan setiap malam Allah pilih di kalangan hambanya untuk bebas daripada api neraka. Maksudnya dia masuk syurga tanpa perlu melalui neraka. Direct masuk syurga. Ini VIP. Mereka yang bebas diharamkan neraka, Allah pilih setiap malam pada bulan Ramadan. Kalau nak tarawih 8 rakaat pun tak mampu, bagaimana kita nak rasa kita jamin syurga? Tuan-puan sekalian, saya nak tutup dengan satu kefahaman yang kita rasa kita ni ahli syurga. Start daripada kita balik. Mungkin ketika umur 13, 14, 15 kita balik dulu. Sampai sekarang, cuba bayangkan dosa lidah kita. Bab mengumpat je, belum bab lain, belum bab menghina, belum bab mengukir, belum bab sekian-sekian. Bab mengumpat saja. Agak-agak sampai tak puluh ribu orang yang pernah kita umpat. Start daripada sekolah menengah, umpat kawan-kawan, umpat kawan sebelah bilik darjah, umpat cikgu. Setiap tahun, lepas tu masuk inisi, umpat pesyarat, umpat orang ni pula masuk tempat kerja. Lepas tu sekarang ni ada Facebook, tak pasal-pasal pula mengutuk, menghina orang yang tak ada kaitan dan kita tak pernah jumpa pun. Sebab orang semua kutuk, kita pun kutuk sama. Orang lain buat mengumpat berjemaah, kita pun masuk juga grup tu, tak tahu dah. Itu baru lidah dan satu unsur saja, bab ngumpat saja. Dosa mata tak tahu. Mata yang memandang hina orang lain, mata yang sekian, tengok maksiat, tengok pornografi, tengok benda-benda yang lara. Esok ni, bahkan dalam firman Allah, Allah sebut apa? Kau dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang akan ditutup mulut kamu dan akan bercakap mata kamu, akan bercakap telinga, akan bercakap tangan kamu dan kaki kamu akan bercakap. Itu saat yang sangat mengerikan bila semua anggota badan dah mula bercakap dan dihentikan lidah sebab lidah yang paling kufur. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu saya sebut, kita terlalu banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka berbanding sebab untuk masuk syurga. Berapa banyak saja solat sunat kita buat, Al-Quran berapa banyak saja kita baca, zikrullah berapa banyak. Dan dengan nikmat yang Allah beri, apa yang kita buat? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tetapi inilah bulannya Allah nak berikan syurga. Allah nak bebaskan api neraka. Dan Nabi sebut, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan segala dosa yang terdahulu. Tawaran yang terhebat yang Allah nak berikan kepada kita. Tetapi saya nak ingatkan sahabat-sahabat, ini hadis yang terakhir. Ada hadis ni dalam buku ni, tapi kita tak sempat nak baca. Ketika Nabi naik mimbar, lalu Nabi SAW mengucapkan 3 kali amin, amin, amin. Ini juga hadis yang sahih. Selepas selesai Nabi menyampaikan khutbah, sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan amin, amin, amin? Lalu Rasulullah berkata, sebentar tadi malaikat Jibril mendatangiku. Lalu malaikat Jibril berkata, barang siapa yang Ramadan bertemu dengannya, dia bertemu dengan Ramadan, masuk bulan Ramadan ni, namun dia tidak mendapat pengampunan Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan hidupnya jauh daripada rahmat Allah.
Itu yang paling kita bimbang, yang mana Nabi sebut kam min shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa daripada puasa. Tak dapat apa-apa daripada bulan Ramadan. Bebas api neraka pun tak dapat, syurga pun tak dapat, bersih daripada ni pun semua tak dapat. Illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga je dia dapat, pahala tak dapat. Memang kita rasa besarnya pengampunan Allah, lalu kita pun minta biasa-biasa je. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Lepas tu mula rasa macam tak ada dosa dah. Alhamdulillah, dah bersih dah. Subhanallah, antara ciri-ciri orang yang dibersihkan Allah dosa-dosanya dan dia adalah orang yang Allah terima taubatnya, mesti ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang Allah dah terima taubat dan Allah berikan pengampunan adalah selepas itu dia tidak mengulangi lagi dosanya. Dan terlihat pada zahir perubahan dirinya. Masya Allah. Kalaulah kita minta maaf dengan suami bang, saya minta maaf sungguh-sungguh dengan awak, saya dah ni. Esok buat balik. Sebenarnya minta maaf kita sungguh-sungguh tak? Tak. Kalau sungguh-sungguh menyesal, kita tak akan buat balik. Sama bila kita betul sungguh-sungguh minta ampun dengan Allah, kita tak akan ulang balik. Ya Allah, aku berdosanya, aku tengok benda tak senonoh tu, ya Allah, ya Allah, amin, amin. Lega, kalau mati pun hari ni settle. Lepas tu esok tengok lagi, lepas tu minta ampun lagi. Tapi bukan kita kata jangan berhenti minta ampun dengan Allah, mudah-mudahan kita bukan mati ketika maksiat, mati ketika taubat. Tapi kita tak tahu kita akan mati ketika maksiat atau taubat. Sebab saya susah hati bila ada orang bermaksiat, dia kata, Ustazah, saya tahu saya ketagihan pornografi. Saya tak tahu macam mana nak berhenti. Tapi setiap kali lepas tu saya akan buat salat taubat. Okey ke macam tu? Saya kata mudah-mudahan Allah ambil nyawa encik kalau kita saat kita mati, saat kita bertaubat. Tapi encik boleh confirm ke saat taubat ke saat maksiat? Ketika maksiat. Kita tak boleh nak confirm atau mana. Tetapi kalau encik buat fikiran tak apa lepas maksiat taubat, encik mempermainkan taubat. Encik mempermainkan istighfar. Seolahnya kalau encik dah tahu anak encik ni dia minta maaf sebab apa? Sebab nak beli aiskrim. Minta maaf ya, minta maaf. Ni minta maaf kenapa? Nak aiskrim kan? Yelah, nak aiskrim. Lepas bagi aiskrim, ulang balik. Kita akan cakap apa? Kamu saya minta maaf ikhlas ke tak? Ke sebab nak aiskrim? Kita kadang minta taubat dengan Allah sebab mengharapkan habuan daripada Allah. Bukan ikhlas mohon taubat dengan Allah. Sebab hati kita masih lagi engkar dengan Allah. Masih lagi berlawan dengan perintah Allah. Masih lagi tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Allahu Akbar, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi itu sajalah daripada saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya kasar. Saya minta maaf sebab ada lembut, ada kasar, ada direct, ada berlapik. Jadi mudah-mudahan gabungkanlah semua, jangan ambil yang terasa saja. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada hadis Nabi. Yang Nabi sangat menginginkan kita bersama dengan Rasulullah di syurga. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana Allah temukan hari ini di sini, Allah temukan kita kembali di syurga. Allah kumpulkan kita kembali di syurga. Subhanallah, tuan-puan sekalian, mohon maaf sekali lagi. Saya ucap terima kasih kepada Tuan CEO. Masya Allah, terima kasih kepada semua tuan-puan sekalian. Selamat berpuasa dan menghargai setiap saat yang berlalu selepas ini dengan mau ampun, mau taubat dan banyak meminta. Dan meminta dengan Allah antara yang terbaik. Doa yang kalau tanya Ustazah banyak sangat doa, mana nak amalkan? Doa apa? Kalau banyak-banyak doa, tuan-puan nak doa apa? Nak banyakkan sikit dalam bulan Ramadan. Doa ni adalah bila Rasul ditanya apakah doa yang paling kamu cintai, Rasul baca doa ni. Itu doa bila malam, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni pun boleh. Itu doa bila kita minta ampun dengan Allah. Kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira doa ni semua orang hafal, betul tak? Betul kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan CEO pun hafal kan? Tasmid boleh? Boleh, masya-Allah. Doa ni tuan-puan sekalian, ini last betul-betul. Ada seorang sahabat Nabi kurus kering. Ini hadis sahih. Kurus kering dan Nabi bagi gambaran kurus tu macam seekor burung yang kelaparan. Kurus menderita sakit yang berat. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu tidak meminta dengan Allah? Tak berdoa ke minta sembuh semua ni? Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, aku berdoa dengan Allah. Aku meminta dengan Allah. Rasulullah bertanya kepada dia, apa yang kamu minta dengan Allah? Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, aku meminta. Ya Allah, dia ulang, ya Allah, aku meminta, ya Allah, segala sesaan di akhirat kelak
turunkanlah, timpakanlah ketika aku hidup di dunia lagi. Faham tak maksudnya? Dia minta supaya dia tak nak diseksa di akhirat kelak. Kalau apa-apa kesalahan dia, dosa dia yang dia buat di dunia, biar terus Allah balas di dunia. Ya Allah, janganlah apa-apa yang kau lakukan di dunia ni engkau seksa aku di akhirat. Maka ya Allah, engkau seksakanlah aku terus di dunia. Lalu apa jawapan Nabi? Sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu. Maksudnya Nabi kata kita ni manusia memang buat dosa. Dan kalau Allah nak azab kita di dunia, kita tak akan mampu menanggung azab Allah. Lepas tu dia sakit, teruk, kurus, kering. Lalu Nabi mengajarkan, ucapkanlah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berikanlah daripada bahagian dunia ini baik. Cukup rezeki, sehat, tubuh badan, bahagia, apa semua. Nak hidup baik, kereta baik, rumah baik. Kan nak semua baik kan? Kawan-kawan baik, suami yang baik. Rabbana atina, kurniakanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat jua baik, syurga maksudnya. Wa qina azabannar, dan jauhlah kami daripada azab neraka. Kemudian Nabi tutup dengan hadisnya. Nabi kata, setelah itu dia diberikan Allah kesembuhan. Allah sembuhkan dia, sehat dia baik. Maksud doa itu bukan untuk kebaikan dunia akhirat tu, dia semua untuk orang sakit, untuk orang yang jatuh bankrupt, untuk orang sedang buntu. Subhanallah. Jadi kita banyak kalau baca, antaranya waktu yang mustajab bila nak buka puasa kan. Masa tu orang sibuk dengan hidang, tiba-tiba kita berdoa dengan Allah, itu waktu Allah beri perhatian kepada siapa yang meminta. Sebab masa ni orang tengah lapang, ada hidangan, lupa dah nak berdoa, kita pun cuba berdoa dengan Allah. Allah sedang memberikan perhatian. Itu hadis Nabi. Waktu yang Allah berikan perhatian apabila hambanya meminta, dekat waktu nak berbuka, maksudnya kita berpuasa waktu berbuka, dan ketika setiap lepas solat mesti berdoa. Itu waktu Allah beri perhatian bila kita meminta. Dan sibuk macam mana lepas solat fardu, doa ni jangan tinggal. Mungkin tak sempat nak doa-doa lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi mengajarkan kita jangan minta kebaikan akhirat saja, dunia pun kena minta kebaikan, dan kita berhak untuk dapat hidup yang baik di dunia, hidup yang baik di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subhanallah, buku ni tuan-puan sekalian, kalau ada, kita ada penonton lebih kurang dan 5,000. Sini 3,500, ni 1,500. Jadi 5,000, betul ya? 5,000 di online. Subhanallah, terima kasih semua yang mengikuti perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kepada siapa yang nak beli online buku soal jawab fiqh Ramadan, dia bukan fiqh saja. Di peringkat awal, tajuk pertama terutamanya bab fadilat, keutamaan Ramadan, kelebihan Ramadan. Sebab rasa Ramadan ini berbeza bergantung kepada ilmu, nilai ilmu. Sebab kita tak tahu kelebihan Ramadan, sebab tu kita kurang mencintai Ramadan. Jadi insya-Allah ini adalah buku terbitan kita yang pertama, terbit sendiri. Kalau terbit dengan syarikat-syarikat tu dah banyaklah. Alhamdulillah, dan di luar sana juga ada sedikit jualan. Okey, saya nak boleh off dulu ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kami bergerak dengan NGO Sahabat